Okay, kita tunggu lagi seminit lebih kurang. Kita tunggu lagi seminit lebih kurang. Okay, kita boleh mula kan? Kita boleh mula. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Bertemu kita di dalam program pendidikan sains sukan dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri Perak. Okay. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita buat slot khas untuk jurulatih Negeri Perak kita. Dan kita menjemput penceramah yang terkemuka juga di Malaysia, iaitu Prof. Madya Dr. Nur Ikhwan Muhammad, iaitu Profesor Madya Latihan Kekuatan dan Suaian Fizikal, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan UPSI. Dan tajuk kita pada hari ini iaitu perancangan isi padu dan intensiti latihan kepada atlet. Jadi petang ini kita akan memberi peluang kepada Dr. Ikhwan untuk explain apa itu perancangan isi padu dan intensiti latihan kepada atlet. Dan ini juga merupakan adalah rujukan juga kepada jurulatih untuk membuat latihan tersendiri dan menyediakan untuk atlet mereka lah. Jadi jika diikut rekod yang mendaftar pada petang ini, seramai 126 jurulatih daripada negeri Perak kita sudah mendaftar untuk bersama-sama kita pada petang ini. Dan saya mengharapkan semua dapat bersama kita pada petang ini. Dan Dr. Ikhwan juga pernah bersama-sama kita di dalam program iaitu performance monitoring yang pernah dilakukan sebelum ini bersama jurulatih. Tapi saya percaya tidak semua jurulatih bersama-sama kita pada tempoh hari, dan hanya lebih kurang dalam 30 orang saja yang bersama kita pada tempoh hari. Dan ini adalah peluang terbaik untuk jurulatih yang di luar kawasan Ipoh terutamanya untuk bersama-sama mendengar taklimat ataupun lecture yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Ikhwan Muhammad. Jadi, Assalamualaikum Doktor. Selamat datang ke program kita. Waalaikumsalam. Jadi, sihat Doktor? Boleh. Okay, kita serahkan kepada Dr. Nur Ikhwan lah untuk terangkan apa itu perancangan isi padu dan intensiti latihan kepada atlet. Dan kepada jurulatih boleh take note apa yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Ikhwan. Dan sebarang soalan boleh bertanya terus ataupun tinggalkan komen sama ada di Facebook ataupun di Zoom komen. Okey, silakan Doktor. Assalamualaikum dan selamat tengah hari petang lah. Okey. Jadi saya pun takkan lama sangatlah sebab saya tengok setiap hari sekarang ni macam saya selalu cakapkan dekat semua tempat, terlalu banyak webinar. Jadi macam-macam webinar kita ada. So kadang-kadang orang pun dah pancit dengan kalau yang sekolah tu cikgu tu dia jurulatih, dia cikgu. Jadi ada banyaklah dia punya PDPR dan sebagainya. Jadi sebenarnya memenatkan benda-benda yang online ni. So kita akan cuba ringkaskan seringkas mungkin, terutamanya kerana kalau daripada apa yang saya dimaklumkan kita ada dapat peserta yang ramai juga daripada kalangan atlet. Jadi kalau kalangan atlet maksudnya saya pun terpaksa pastikan kita punya pembentangan ni selari dengan mereka jugalah, supaya mereka juga mendapat pelajar tu mendapat atlet mendapat manfaat daripada kita punya sesi pada hari ini, terutamanya dari sudut pembinaan program latihan. Jadi tajuk asal yang diberikan kepada saya yang berkaitan dengan isi padu dengan kita katakan isi padu dan juga intensiti latihan tu, yang itu sebenarnya tak adalah orang kata betul-betul kita akan pergi ke arah tu. Kita akan pergi terus kepada pembinaan program supaya atlet yang berada di dalam kita punya proses program hari ini, dia pun dapat manfaat, dia dapat bina program dia dan dia dapat faham program-program yang diberi daripada jurulatih.
Bahkan harapan kita dalam situasi ramai juga atlet yang berada jauh daripada jurulatih, mereka juga akan jadi lebih independen ataupun lebih berdikari dalam menguruskan program latihan mereka. Maksudnya kalau jurulatih bagi sesuatu training program, mereka boleh teruskan bersendirian, ubah suai sekiranya perlu, walaupun kadang-kadang tak dapat kontak jurulatih dan sebagainya. Jadi yang tu yang kita nakkanlah pada hari ini, sasaran kita paling utama. Jadi orang kata nak sebar banyak-banyak pun kalau benda tu tak diamalkan tak guna. Okey. So jadi saya ada sedikit pembentangan, mana saya nak tunjukkan ni? Skrin, adakah keseluruhan? Saya boleh share semua ke? Semua. Okey. So ini ini untuk hari inilah kita punya. Okey, kecilkan sikit thumbnail. Alright. So konsep asas suaian fizikal bagi atlet dan jurulatih pun akan ada manfaat lah, sebab ada benda, ada perkara yang mungkin kita tak pasti lagi ke apa ke, dan ada perkara yang memang kita dah tahu. Jadi sama-samalah kita sharing lah orang kata. Okey, so kita ada lebih kurang dekat sejam ataupun 40 minit ni lebih kurang. So untuk yang hari ni kita akan lihat dari sudut ni, nampak besar ke? Ke ada yang perlu lebih dibesarkan lagi bagi yang pakai handphone? Kalau view daripada laptop, okey, tak ada masalah. Kalau di memang, live Facebook pun, best lah. live Facebook pun okey, tak ada masalah. Setakat ni lah. Live Facebook pun tak ada masalah. View daripada handphone tak pasti. Alright. So sekejap saya nak kuatkan volume pasal saya pun tak dengar suara saya. Okay. Kita banyak sangat sesi dah online, jadi kita pun jadi macam slow sikit. Terlalu banyak. Dia bukan makin laju, dia makin slow. Makin slow, okey. Okey, so yang ini adalah dari sudut kita kata bagi para atlet lah, bagi para atlet, bagi para jurulatih. So apabila kita nak rancang program latihan, saya dengar juga yang pagi tadi yang diterangkan oleh coach kita Nok Hikmah. Okey, Hikmah dah terangkan pagi tadi juga. So secara umumnya itu apa yang berlaku, beliau telah lalui dan sebagainya sebagai seorang jurulatih. Tapi sebagai perkara yang paling mudah, saya nak ingatkan bila saya akan tunjukkan contoh latihan lepas ni. Tapi tak kisah sukan apa sekalipun, sepanjang PKP terutamanya dan dalam keadaan situasi di mana periodisasi kita tak pasti dekat mana target. Sebabnya competition pun ada kejap dia kata tak bulan ni, kejap bulan akan datang. Bergantung kepada sukan. Jadi ini banyak disebabkan oleh COVID-19 lah. Jadi kerana itu kadang-kadang kita tahu ada majoriti ni di dalam ni adalah atlet SUKMA. Jadi sasaran tu jelas lah, SUKMA yang paling akhir. Tetapi sebelum SUKMA biasanya ada juga pertandingan pertengahan yang kita akan pergi untuk orang kata atas pelbagai tujuan yang dirangka oleh jurulatih lah, sama ada untuk tengok prestasi awal ke, untuk sebagai trial ke dan sebagainya lah. Tapi apa sekalipun benda tu semua majoritinya berubah. Berubah kerana ketiadaan kita kata jelas situasi sekarang ni, sebab kadang-kadang PKP di orang kata macam sekarang, PKPD di Selangor dan Kuala Lumpur. So bila ada tu sukan memang confirm tak ada. Dan ada banyak competition yang dalam jadual pun dianjakkan atau dimasukkan terus untuk sepanjang 2021. Tetapi sebagai atlet kita kena kekalkan prestasi. Jadi pertama sekali bila nak kekalkan prestasi, tolak tepi segala mak nenek jadual yang memeningkan kepala kita apa semua tu, jadual latihan apa semua tu, tengok pada satu benda saja. Setiap tindak balas kita untuk meningkatkan prestasi ni kepada para atlet terutamanya, anda perlu tengok dari segi sudut kena ada rangsangan dan kena ada adaptasi. Dua benda tu yang diinginkan, iaitu adaptasi ni maksudnya kita maintain kuat atau kita makin jadi lebih kuat daripada biasa. Jadi setiap hari kalau ikut ini adalah berdasarkan kalau macam jurulatih yang dah biasa dengan sains sukan, mereka dah tahulah GAS principle, general adaptation principle tu. Jadi prinsip tu berdasarkan macam nilah, iaitu di mana kena ada rangsangan. Okey, kena ada rangsangan dan rangsangan tu kenalah benda tu, ini adalah contohnya normal kekuatan kita yang biasa, prestasi kita yang biasa berada pada tahap paling minimal pun kat sini. Orang kata kalau berlari 100 meter tu 11 saat tu pindah prestasi minimal kita katakan. Maksudnya normal. Kalau orang kata lari je 100 meter, kita boleh berlari 100 meter tu dengan catatan masa 11 saat contoh. Okey. Jadi kalau 11 saat adalah indikator dia, okey, indikator dia ini. Jadi bila kita training kita nak supaya lepas tu dia bukan kita nak, dia akan berlaku di mana kalau betul rangsangan itu memang mempunyai sesuatu melangkau kebiasaan, dia akan menyebabkan kita esok tu tak mampu dah lari 100 meter 11 saat. Maksud dia prestasi dah turun.
Bila prestasi dah turun, itu maksudnya ini indikator mudah. Kepada jurulatih ini saya tekankan lebih kepada atlet anda ya, supaya atlet-atlet kita lebih faham situasi ni. Macam mana nak tingkatkan prestasi. Jadi bila kita bagi sesuatu rangsangan ini termasuklah contohnya kita bagi program latihan bebanan. Kita bagi program fartlek ke, cardiovascular run, sprint ke, ataupun kita bagi latihan-latihan berteraskan skill, contohnya dribbling bola ke, passing ke dan sebagainya kan. So atau buat smash 100 kali ke kan. So itu semua adalah rangsangan. Jadi rangsangan, kalau katakan biasa kita boleh smash 50 kali tanpa penat. Hari ni coach cakap you akan buat straight smash 60 kali. Maksudnya 10 kali lebih daripada biasa. Bila lebih daripada biasa, biasanya lepas cukup 50 tu kita dah mula pancit. Bila smash kali ke 51, 52, kali ke 55, kali ke 60 dia dah mula slow. Bila dah mula slow, balik rumah yang balik rasa lenguh apa semua tu, adalah kesan daripada rangsangan. Maksudnya itu proses pemulihan. Sekiranya yang lenguh tadi, yang delay onset masa soreness tadi, yang penat tadi semua, diberi rehat secukupnya, esok kita training benda lain. Kita training tiap-tiap hari, tetapi bukan komponen yang sama. Jadi katakan esok training benda lain, jadi sewaktu kita training benda lain tu, benda yang kita dah train sehari sebelum tu dia berada dalam keadaan pemulihan. Bila pemulihan cukup 48 hingga 72 jam minimum, iaitu antara 2 hingga 3 hari minimum bagi setiap satu komponen tu. Bila kita bagi rehat, dia akan pulih dan ke aras yang biasa. Dan kebiasaannya dia akan pulih lebih sikit pada biasa. Sebab tubuh kita, dia bertugas sama seperti mana imun sistem kita lah. Di mana dia kata, aku sebelum ni kena belasah kat sini. Jadi kalau ini dah jadi macam tempat aras yang di mana orang akan attack aku, so tubuh pun akan cakap, aku akan pastikan lapan yang kuat daripada biasa. Dan itu yang menyebabkan bila pulih, dia akan pulih lebih tinggi daripada biasa. Bila kita bagi rangsangan sekali lagi, dia akan jatuh lagi, tetapi kali ini jatuh dia dah rendah sikit. Dia tak jatuh stroke macam sebelum ni. Kan? Jadi lepas tu bila dia naik, dia akan naik lebih tinggi. Dan itu akan terus berlaku terus naik sampailah kita orang kata memperolehi adaptasi yang benar-benar memberikan kita kemenangan yang kita nak tu. Tetapi kat sini juga, apa yang berlaku kadang-kadang, kita belasah, kita bagi rangsangan, benda yang hampir sama setiap hari. Bila setiap hari dia jatuh, dia pulih, tak sempat pulih sepenuhnya, kita bagi benda rangsangan sama. Training program hampir sama, komponen kecergasan hampir sama. Jadi apa yang berlaku, dia akan turun. Lepas tu turun, dia naik sikit, turun. Dia akan lebih jauh daripada aras yang sebenar yang kita mampu. Itu yang kadang-kadang berlaku kalau bagi atlet lah. Kalau anda perasan, kadang-kadang bila anda terlebih training sangat bagi benda yang sama je, sampai tiap-tiap hari duduk tendang bola 100 kali je, straight shoot kan. So tiap-tiap hari 7 hari seminggu itu je. Selepas 5-6 bulan, elok-elok boleh tendang bola dengan kelajuan tertentu, dengan orang kata skill tertentu, tiba-tiba macam tak boleh nak buat dah. Walaupun benda tu sepatutnya benda paling asas. Jadi ini adalah sebenarnya berlaku, ini adalah berdasarkan kajian endokrinologi. Maksudnya endokrinologis ni dia buat kajian berkaitan dengan tubuh badan kita lah, homeostasis, keseimbangan tubuh badan, fisiologi. Jadi ini berlaku benda yang sama juga dari sudut mental, fizikal, benda yang sama. Sama juga mental, setiap hari menghadap webinar, lama-lama dia tak boleh seperti biasa, lalat sekali tak boleh masuk webinar dah. That is overtraining. Maksud dia tak berada kat sini dah, dia akan berada makin bawah daripada aras biasa. Jadi aras biasa tu kena adalah, tu yang saya kata, kalau biasa boleh tendang bola 100 kali, maksudnya kalau untuk bagi sesuatu tu dia boleh dinamakan rangsangan, dengan syarat benda tu kena tinggi daripada biasa sikit. Kalau biasa dah boleh tendang 100 kali, maksudnya kena bagi 200 kali lah sebagai latihan. Itulah kalau katakan timbang bola. So jadi this is yang kita kata rangsangan. Sama juga saya selalu cerita kepada even jurulatih, untuk gaya hidup sihat jurulatih pun nak sihat. Kadang jurulatih pun tak training sangat kan. Tapi jurulatih biasa bersenam 10 minit tak ada masalah kalau berlari. Dalam usia sekarang katakan 50 tahun ke apa ke 60 tahun. So 10 minutes is nothing. Jadi next time kalau dia nak ada rangsangan, maka dia pun perlu buat lebih daripada 10 minit. Mungkin 15 minit. 15 minit larian. Jadi itu pun rangsangan. Maksudnya dari sudut masa ditambah. So ini amat perlu difahami. Tanamkan yang ini dalam minda. So bila kita pergi training kat rumah pun sekalipun, apa saja kita buat, kita nak pastikan rangsangan tu melangkau kebiasaan kita. Kalau kita seorang atlet yang boleh angkat 100 kilo dah apa semua, tiba-tiba angkat bodyweight setiap hari, kita kena cari boleh ubah benda-benda dari segi parameter latihan kita yang kita boleh ubah supaya dia mungkin beban dah tak ada berat, tapi mungkin kita buat lompatan dengan lebih tinggi ke, lebih laju ke kan. Benda yang kita boleh buat supaya dia punya kesan tu tetap ada, supaya rangsangan tu tetap ada, bukannya jadi sekadar macam benda rutin biasa. Bila benda tu rutin biasa, dia tak akan ada pemulihan dan dia tak akan ada, bukan tak ada pemulihan lah, dia tak akan ada pemulihan dan adaptasi yang paling penting tu. Okey. Jadi sebab tu kalau saya bersenam setiap hari pun, kalau lama bercuti ke apa ke, bila bersenam balik,
kadang-kadang raya contohnya. Bila nak balik daripada raya tu, hari raya tu dah habis, tamat Ramadan, tamat hari raya, nak training balik, saya akan pastikan rangsangan tu kena ada mengikut situasi semasa. Apa aras minima saya masa tu? Itu yang saya dalam kursus dengan jurulatih-jurulatih berkaitan dengan pemantauan prestasi, yang saya katakan kepentingan membuat ujian untuk pemantauan. Baseline data kena ada. Apa aras awal dekat sini? Okey, bila kita tanam benda dalam otak kita, setiap kali kita training kita tahu kita kena ada cukup rangsangan, itu latihan, kena cukup rehat, recovery, barulah ada adaptasi. Macam mana nak tengok adaptasi? Buat ujian. Kan? Kalau tak buat ujian pun, kalau senaman tu senaman berkait dengan melompat ke atas, lompatan kita tu makin lama makin tinggi. Atau kalau guna kadar nadi pun makin lama makin rendah. Maksudnya bila makin rendah, maksudnya jantung berfungsi dengan lebih baik. Jadi kita makin fit lah. Jadi kena ada parameter yang diukur untuk menentukan benda tu sepanjang training kat rumah atau training dalam sports bubble. Okey. So ini yang pertama. Okey. So yang ni saya ringkaskan kepada jurulatih, mungkin jarang jumpa macam ni, tapi bagi saya ringkaskan kepada atlet, terutamanya yang benda yang kita nak jaga kat rumah ni, yang jurulatih duk bagi kepada saudara-saudara atlet kita tu jadual latihan dan sebagainya, kalau boleh sepanjang PKP dan sebagainya, penekanan diberikan kepada yang ini. Jantung, otot, skill. 3 benda. Okey. Jadi bila berlatih, terus sasarkan, aku nak tengok peningkatan dari sudut jantung. Aku nak tengok dari sudut otot, aku nak tengok dari sudut skill. Saya letak tepilah komponen, kalau mana macam jurulatih mereka dah belajar dah juga komponen kecergasan dan sebagainya. Saya letak tepi benda tu sebabnya anda fokuskan ini, biasanya ke semua yang lain-lain tu akan datang. Daya tahan otot, kekuatan otot, dah fokus otot. Apa saja berkait otot kan? Jantung, daya tahan kardiovaskular, dan juga benda berkaitan strength, speed, power, agility, semua tu berkait dengan otot dan jantung. Salah satu tak ada, you cannot perform both. Daya tahan, jantung tak power, daya tahan pun tak power, walaupun dah train otot macam mana kuat sekalipun. Okey, dan kedua-dua ni akan menyumbang kepada skill yang cemerlang. Jadi kalau ada orang kata, contohlah kita tengok kanak-kanak yang baru lahir, dia baru lahir, bila kita tengok adik kita ke anak kita ke, kalau yang saudara-saudara atlet ni mungkin adik lah, adik kan, adik atau kita ke baru lahir, bila pada usia tertentu berapa bulan tu dia sibuk angkat perut dia sikit. Lepas tu mula-mula dia dah mula berguling. Bila dia berguling, dia meniarap, dia akan angkat perut. Bila lama-lama perut dia tu dah kuat, kita akan nampak tiba-tiba dia dah boleh merangkak. Kan? Kalau kita betul-betul observe, kita betul-betul perhatikan proses tersebut, kita akan nampak bahawasanya yang pertama dia buat sebelum dia boleh fikir pasal daya tahan jantung ke apa semua, sebelum dia boleh fikir pasal kita kata nak buat skill apa-apa pun, dia nak buat skill contohnya untuk berguling dengan cantik dan sebagainya pun, pertama sekali dia perlu mempunyai kekuatan. Sebab itulah kalau orang tanya saya kenapa bidang anda adalah strength and conditioning, latihan kekuatan dan soal fizikal. Saya kata sebab utama bidang saya yang tu adalah kerana kekuatan adalah teras kepada segala-galanya. First you need to be strong. Okay, when you are strong, then you can start to train other part. When you start to train other part, terutamanya jantung, barulah anda boleh buat skill-skill apa yang anda nak buat. Saya ni atlet dulu tapi bukan yang bagus, dan dalam bila kita tak bagus ni kita banyak melalui kegagalan. Bila melalui kegagalan ni banyak juga lah saya belajarnya. So salah satunya adalah contoh saya ingat coach saya kata, apa kau bila berlari run tall kan. Aku cakap macam mana aku nak run tall? Aku fikir nak run tall, nak berlari dengan tegak elok tu, tapi fikiran tu walau fikir macam mana sekalipun, bila lepas lari 400 meter, lepas je 200 meter ke apa dah mula hilang. Kadang-kadang 100 meter dah hilang dah daripada 400 meter. Hilang kenapa? Hilang maksudnya dah terbongkok, dah terduduk. Kenapa berlaku macam tu? Sebabnya bukan kita kadang-kadang ingatkan kita kena fikir kat mental saja. Kadang-kadang perkara dalam benda yang berlaku di kalangan atlet ni bukan lagi berkait dengan anda fikir, tetapi dia berkait juga dengan anda punya physical conditioning, suaian fizikal anda. Fizikal anda bersedia ke untuk melakukan skill tersebut? Contohnya nak run tall, jadi otot perut apa semua kena kuat. Otot belakang kena kuat. Rectus abdominis, perut. Erector spine, yang kita punya otot bawah belakang tu. Kan, yang selalu lenguh kadang-kadang tu. So yang kiri kanan kita, oblique. Jadi otot-otot yang tali pinggang kita tu kena kuat. Dan otot tu pula, kalau skill-skill contohnya main rugby, bola sepak, nak bergerak ke kiri ke kanan. So you need to have that strength. Kan, itu yang kata anda ada skill ada skill yang elok. Biasanya kalau suruh orang skill yang elok macam kita kata Cristiano Ronaldo contohnya, so dia buka baju memang nampak six pack. Kenapa six pack? Because kadang-kadang dia tak nak macam mana pun six pack tu, benda tu akan muncul because limited fat percentage, higher muscle punya capability. Higher muscle capability, dia boleh perform skill-skill dia nak buat dalam bola tu. Ronaldo ke even kita punya arwah, bukan arwah
the late Maradona dan sebagainya. So when they are young, the skill comes with their physical capability. Kadang-kadang physical capability itu dia dah bina daripada dia kecil sebab environment dia dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu bina, kan? Jadi 3 benda ni, fokuskan. Bila dah tahu nak fokus benda ni, saya ulang balik yang tadi, tahu ada yang dari segi sudut rangsangan, tahu dari sudut tindak balas, kena ada setiap masa kena ada pemulihan. Kena ingat ni, saya duk ulang-ulang benda ni sebabnya kena tahu, kena ada rehat. Jangan pula training tak ada rehat pula, walaupun rumah mentang-mentang kata training lebih ringan. Tak ada, itu kita akan tengok nanti. Lepas tu dah tahu benda tu, fokuskan apa elemen yang tuan-tuan nak trainkan, barulah tengok macam mana nak ukur jantung, macam mana nak ukur otot dan sebagainya. Okey, sebelum tu saya nak cerita dari sudut yang ni biasanya siapa melalui kursus kejurulatihan, dia akan ada komponen kecergasan. Bagi atlet, anda perlu tahu benda ni supaya anda faham. Bagi benda-benda yang nak membina otot, katakan, ini otot ya. Otot biasanya menggunakan komponen dari segi sistem tenaga ni, kadang kita tak perlu hafal pun sistem tenaga. Yang kita nak tahu, kalau aku nak train otot, berapa lama masa diperlukan. Jadi contoh, nak buat push up 1 minit ke, push up 20 saat ke, push up 10 ulangan ke, ulangan dengan 2 masa berbeza. Buat ulangan 10 ulangan ataupun buat 1 minit atau 20 saat kan. Itu adalah masa, yang tadi ulangan. Ataupun nak buat selama macam dulu, kadang-kadang ada orang pernah suruh saya high knee. 1 keliling stadium 400 meter track tu high knee kan. So aku lalai, so aku demam. Demam otot kan. Demam sakit otot. Sebabnya tapi maksudnya nak buat yang macam mana. Okey, so kalau yang macam tu, alright. Jadi yang tu yang pentingnya tahu sistem tenaga. So kalau benda-benda yang berkait dengan menggunakan oksigen, maksudnya lebih pada penekanan pada jantung, latihan untuk jantung, benda tu biasanya dia sistem tenaga tu boleh bertahan sehingga maksimum 2 jam hingga 3 jam, 4 jam. Yang ini biasanya 2 minit ke atas. Sebabnya 10 hingga 15 saat pertama tubuh kita, maksudnya daripada kosong 1 saat sehingga ke 15 saat maksimum, itu adalah anaerobik alektik. Anaerobik alektik ni disimpan di dalam otot. Maksudnya dia punya alektik maksud tak ada lactic acid. Tak ada lactic acid. Lactic acid ni bayangkan kalau kayuh basikal, lepas tu kita kayu basikal kena chewing gum tu pula kena pula kat pasir. Terus makin lama makin banyak pasir melekat kat rantai basikal tu, lama-lama rantai tu makin slow. So itu adalah macam contoh lactic acid lah. Itu bahan kumuh yang dihasilkan oleh tubuh dan menyebabkan kontraksi otot ataupun pergerakan otot tu menjadi makin slow dan perlahan, kerana iaitu yang kita panggil lesu, yang hilang otot dan sebagainya bila berlari 400 meter ke apa kan. So itu semua lactic acid. Jadi anaerobik ni datang daripada glycogen ataupun karbohidrat ringkas yang disimpan dalam otot anda tu. So cuma masalah dia boleh bertahan 15 saat je. Lebih 15 saat dia akan mula pergi pada anaerobik laktik. Okey, anaerobik laktik dia tak ada apa macam A tadi, A tu tiada. A ni maksudnya tiada, tak ada lactic acid. Bila ada lactic acid, kalau selepas 15 saat lactic acid mula dirembeskan, maka kita punya masa fatigue atau kelesuan otot tu akan mula cepat dirasai. Kan, akan cepat rasa. Bila nak cepat rasa dan kita akan boleh bertahan maksimum kalau kita buat hampir maksimum kita punya contraction tu. Contohnya kalau kita berlari tu kita berlari hampir maksimum. Kita hanya mampu berlari hampir maksimum, kemampuan speed kita tu hanyalah maksimum mungkin sampai 2 minit. Lepas tu dia akan makin fatigue sebabnya otot kita dah tak boleh pergi. Dan waktu tu aerobic energy system akan masuk, di mana benda ini akan mula masuk oksigen akan digunakan untuk menghasilkan tenaga, dan pada waktu ini kelemahan aerobic system ni adalah dia dari sudut kuasa, kemampuan kekuatan otot tu kurang. Jadi kalau sukan kita melibatkan sukan-sukan, contohnya anda melibatkan katakan taekwondo, main karate, main dalam gelanggang 2-3 minit. 2-3 minit maksudnya dia akan main sekitar ni je. Lepas tu break, 2-3 minit break. Jadi ini je lah. Kan? So jadi sebab tu kadang-kadang kena tengok sistem tenaga apa digunakan. Jadi bila kita nak bina training program, kalau orang tanya hari ni nak buat sikit latihan lita kat rumah tu, nak buat push up, sit up tu, nak buat berapa banyak. Kalau nak bina komponen daya tahan, buatlah benda-benda yang mungkin kalau dia buat berterusan, buatlah sampai kurang 30 minit, 40 minit yang menggunakan elemen anaerobik dengan aerobik. Kalau buat jenis selang-selang, sekejap senaman, lepas tu sekejap kurang, maka yang itu buatlah mungkin 10 saat, lepas tu rest 10 minit, 20 saat, rest 10 saat, 10 saat, 20 saat, rest 10 saat. So itu akan membangkitkan elemen-elemen dua ni dan juga sedikit-sedikit aerobik. Jadi itu sebab benda ni penting bagi atlet. Sebabnya kita ada tempoh masa pertandingan kita. Kalau bola sepak dalam satu game atau rugby ke, kata bola sepak lah 45 minit, maka mereka akan ada elemen di mana
aerobik confirm, tetapi dalam permainan bola sepak, kejap-kejap kita kejar bola, kejap-kejap kita kejar bola. Setiap kali kita kejar bola, dia akan pindah ke sistem tenaga ni. Habis kejar bola, dia berhenti, dia patah balik ke sistem tenaga ni. Jadi dia ada kombinasi. Kombinasi kemungkinan 70% aerobik, 30% anaerobik. Atau tengok taktikal juga lah. Kadang-kadang kalau taktik yang digunakan oleh coach tu banyak berlari laju apa semua, mungkin 40% atau 50% anaerobik punya, dan lagi 40-50% aerobik. So dia bergantung. Okey, yang ini untuk makluman dan pengetahuan. Sebab tu ya, kalau orang tanya nak makan suplemen apa, tengoklah sukan anda, sukan berteraskan elemen mana. Sebabnya dia berkait juga dengan suplemen yang anda ambil. Kan? So jadi yang tu boleh sesi dengan nutritionist lah. Okey, itu saja. So kalau dah tahu macam tu, yang ini dari sudut kita katakan sepanjang musim PKP. Okey. Sekarang kita tahu kita nak train jantung, otot, skill dekat rumah. So ada dua benda yang penting, itu isi padu ataupun volume, dan satu lagi intensity. Kalau dalam bahasa mudah, intensity ni adalah tahap kesukaran dari sudut jantung contohnya lah. Okey. So kalau katakan dari sudut jantung ni ambil kadar nadi. Bila disebut intensity, dia berkait rapat dengan quality. Contohnya kalau kita katakan best time kita 100 meter, saya ambil 100 meter kerana mudah nak bagi perumpamaan. Katakan best time kita adalah 10.4. 10.4 is the best. Jadi setiap kali training, kalau kita boleh buat 10.5, 10.6, maksudnya kita menghampiri best time kita, maksudnya intensity dari sudut catatan masa tu atau quality of the training adalah tinggi. Kan? Tapi jarang-jarang kita boleh berlari. Kalau lah katakan orang cakap lari 10 kali 100 meter sesi training ini, kalau 10 kali itu kita boleh maintain 10.4 semua atau 10.6 semua, maksudnya quality tu very good bagi setiap catatan masa, maka sepatutnya best time kita bukan lagi 10.4, mungkin 10.2. Kan? Tapi kalau dalam situasi biasa, biasanya the best time hanya boleh dibuat 2-3 kali je. Jadi dia sebab itulah bila intensity tinggi, isi padu latihan turun. Apa maksud isi padu latihan turun? Maksudnya tak mungkinlah nak buat 10.4 10 kali. Kalau kita mampu disuruh buat 10.4 10 kali, maka the best time catatan kita next round adalah 10.2. Kalau duk main kita mampu buat, kalau kita mampu buat 10 kali 10.4 tetapi tak mampu lagi 10.2, then something wrong with the training, yang mungkin kurang elemen intensity, terlalu banyak elemen quantity, iaitu volume. Maksudnya jurulatih mungkin terlalu memfokuskan kepada elemen volume je. Asyik training je nak bagi banyak. Jadi terlupa nak fokuskan pada quality. Kan? Sama juga dari sudut skill. Dari sudut skill pula, contohnya macam Tiger Woods sekarang dah buat 1000 pukulan kan. So dalam seminggu ke sehari ke kan 800 pukulan, 100 pukulan. So semakin banyak apa kita kata kuantiti yang dilakukan bagi sesuatu skill, biasanya kita akan makin expert. Makin baguslah. Dia berbeza sedikit dengan dari segi fizikal. Yang kita tengok dekat sini adalah fizikal. Jadi sebab tu kena bezakan. That's why tak boleh kita boleh masukkan elemen skill di dalam latihan fizikal, tetapi agak sukar nak masukkan elemen fizikal sewaktu kita nak improvekan skill. Contohnya kita kata hari ini nak improve daya tahan kardiovaskular, pada masa sama nak improve juga skill tendangan, ketepatan tendangan. Biasa sukar sebab kalau nak improve daya tahan kardiovaskular, bila buat lama, benda makin pancit. Bila kita makin pancit, makin sukarlah nak aimkan lebih tepat. Tetapi ada waktu-waktunya di dalam sesuatu fasa-fasa latihan tertentu, contohnya suatu preparatory ke competition ke, bila coach kata kami nak improvekan you punya skill ketepatan tu sewaktu you fatigue. Sebabnya kita selalu tak dapat skor bila masuk separuh masa kedua, iaitu dalam minit ke 30 ke apa separuh masa kedua. Jadi maksudnya sebab orang semua fatigue. Jadi ketepatan dah hilang. Jadi kita nak you tepat juga tenang walaupun you dah fatigue. Jadi masa tu bila kita train dalam keadaan fatigue, maka dia akan dia akan berbeza sewaktu kita train dalam keadaan fit. Cergas elok kan. Jadi itu kerana kita nak adaptasi dengan situasi waktu tu. Boleh juga. Kan ini sama situasi di mana kita cuba attack atau train bahagian-bahagian yang kita lemah, kan. Tapi secara umumnya bila nak fokus pada intensity, kuantiti itu akan turun. Ini yang berlaku kadang-kadang kalau kita tengah fokuskan pada power training, intensity dari segi quality, maka waktu tu kita ambil buat 1-2 kali snatch dekat dalam gym ke apa ke, kita boleh gelak-gelak borak apa semua, lepas tu lama sikit barulah kita buat sekali lagi, lepas tu gelak balik, kan. So jadi bila ini berlaku, ini bermaksud fokus dia adalah pada quality. Kan? Jadi benda ni kena ingat. Dan dalam situasi PKP, sebenarnya benda yang paling sukar untuk dipenuhi adalah quality. Okay? Sebab tu saya kata benda ni penting dan patutnya diberi penerangan pada hari ini. Terutama kepada atlet dan juga jurulatih. Kenapa?
Kalau dari segi kuantiti, saya contohnya kalau body weight, budak tak ada gym atau budak tak ada apa-apa ni, biasa kalau dekat track ataupun kat padang, kita boleh suruh budak buat circuit ke atau FIFA 11 kalau yang ada FIFA punya physical conditioning punya program tu yang basic tu dia bagi, dia boleh buat FIFA 11 tu atau yang ada push up, squat, body weight semua tu dekat tepi padang. Lepas tu dia main bola. Jadi maksudnya dari sudut kuantiti kepada tubuh, kepada fizikal, dia akan ada elemen circuit latihan litar tadi tu, buat push up apa semua. Lepas tu dia ada elemen masuk padang tu dia berlari pula semua. Main lagi training lagi 40 minit 1 jam. Jadi dah ada kita kata kuantiti dari sudut aktiviti fizikal tu yang tinggi lah. Kombinasi di antara sikit training tadi dengan main atas padang. Tapi kalau kat rumah kita kata suruh dia buat push up apa semua, sit up, squat apa semua, lepas tu dia tak ada main bola dah. Dia hanya timbang slow dekat dalam rumah ni, takut kena TV, takut pecah kan. Jadi kuantiti dah menurun. Kan? Tu kuantiti menurun, tapi boleh kita suruh improve lagi. Kita kata kita suruh improve lagi kuantiti tu, buat benda-benda lain. Kita boleh bagi lagi. Tapi masalahnya nak improvekan intensity. Macam saya kata tadi, nak kena lakukan catatan masa 10.4. Dia kena ada track 100 meter. Dan track 100 meter tu dia kena berlari dengan spike. Baru dia boleh cecah 10.4. Jadi itu masalah. Kalau dia buat latihan bebanan, kat rumah dia kena ada alat bebanan. Dia kena ada Olympic bar. Barulah dia boleh buat Olympic snatch dengan bebanan yang dia mampu buat sebagai seorang atlet bertaraf nasional. Contohnya angkat 100 kilo. Tapi kat rumah dia tak boleh nak angkat 100 kilo. Dia nak hentam kat mana? Kadang-kadang barbell pun tak ada. Kan? So jadi intensity is the hardest part to be activated sewaktu musim-musim PKP. Okay, that's why yang ni saya akan buka pada soalan lepas ni. Macam mana nak improve tu sebab bergantung pada sukan juga. Jadi saya pun tak pasti berapa ramai sukan apa dalam ni kan. Dan berapa ramai atlet, berapa ramai coach. Okay. Dari segi teknik training, suatu awal musim apa semua, suatu dan kita ni sebenarnya bila dalam situasi PKP, saya anggap semua orang mungkin kena berada pada situasi transition kalau dia masih ragu-ragu competition yang mungkin berlaku ke bulan 12 ke, dianjakkan ke, atau bagi mana yang confirm dah tak ada competition, hanya tunggu sukma tahun depan je, maka dia dah tahu dah mungkin sekarang ni dia akan masuk dah balik dalam preparatory ke apa ke. Jadi waktu ni biasa technical training dah mungkin kurang. Bergantung pada coach lah. Tapi biasanya kalau dalam situasi ni dari segi sudut fizikal, difokuskan pada fizikal terutamanya dari sudut volume. Volume tengah banyak waktu ni, waktu preparatory. Quality biar dulu. Yang penting biar dia fit to train. Bagi dia banyak-banyak kan. Lepas tu bila dah banyak tu barulah menjelang transition barulah dinaikkan intensity. Okey, volume makin turun. Teknik makin dinaikkan. Fokus pada teknik sampailah competition period. So this is the basic lah. Jadi bila atlet pun faham benda ni, barulah dia tahu kenapa ada waktunya saya kena perlahankan tempo saya dalam latihan kat rumah semua. Jangan pakai belasah je. Coach kata hari ni kau buat 70% kadar nadi je. Tapi kau pun tak tahu apa itu 70% kadar nadi. Kau belasah 100%. Asal buat je 100%. Jadi dia tak akan capai apa yang coach nak targetkan. Coach hari ni nak targetkan volume kat kau supaya kau boleh training 1 jam. Tetapi kau pergi belasah, pulun push up laju-laju, kuat-kuat, lalah 10 minit pancit. Sedangkan patut hari ni buat sejam kan, physical training. Jadi dah jadi 10 minit je kat rumah. Lepas tu rehat kejap, lepas tu nak sambung balik. Bila kita berhenti lama nak sambung balik, dia dah jadi benda lain. Okay, there's no more continuity of that training program. Tak ada kesinambungan dah daripada latihan yang tu. So ini kena ingat. Jadi atlet pun kena faham bila bertraining kat rumah. Sebab jurulatih anda pun berada jauh daripada anda dan kadang-kadang dia bagi arahan, dia ingat kau faham, pengen kau tak faham. Okay. Ini contoh macam mana nak susun jadual program latihan harian terutama kepada atlet. Okey, so saya selalu cadangkan susun berdasarkan sistem tenaga. 1 hari aerobik, 1 hari anaerobik. Bila kita buat aerobic energy system akan rehat. Kalau aerobik ni buat long slow distance, berlari kat luar, keliling kampung apa semua tu, berlari je rentah desa. Buat 45 minit. Kadar nadi 70%, macam nak kira saya tunjuk nanti. Buat je. Jarak mana ni, kalau target tu kalau katakan coach sudah pun tolong kira ke anda, kadar nadi yang sepatutnya adalah 140 beat per minit. Jadi bila berlari, kalau bila tiba-tiba rasa sedap lari, laju sikit. Bila laju sikit, engkau masih boleh pergi, tapi waktu tu bila cek kadar nadi atau kalau ada heart monitor tu, dia dah tunjukkan 150. Coach cakap buat 140 beat per minit je. Jadi slowkanlah. Walaupun kau boleh pergi lebih laju, slow down. Sebab hari ni target mungkin 70% saja ataupun 140 beat per minit saja. Kan long slow distance. Sebabnya nak membina capacity, volume, isi padu, aerobic capacity. Habis aerobic capacity, waktu kita buat aerobic capacity, anaerobic ataupun otot kita, otot yang biasanya latihan-latihan membabitkan otot adalah anaerobik. Latihan-latihan membabitkan aerobik ni biasanya yang berkait dengan jantung. Itu yang saya kata jantung dan otot tadi tu. Jadi hari ni hari jantung, hari tu yang warna sama ni merah. Merah jantung, anaerobik, hari otot. Kan? So
Hari otot tu mungkin buat latihan bebanan dekat rumah. Strength training session. Program nanti adalah saya tunjukkan macam mana, tapi program tersebut adalah fokus kepada otot. Sebab tu tak bolehlah nak buat, katakan buat hari semalam buat long slow distance, hari ni buat anaerobik, tetapi anaerobik ni ada elemen push up, sit up, squat, body weight apa semua, tetapi non stop. Tak ada rehat antara set. Kan? Buat push up, habis push up terus sambung. Bila tak ada elemen tu, dia bila berterusan dia akan ada elemen aerobik juga. Jadi semalam 16 aerobik, hari ni pula anaerobik bersama dengan aerobik. Jadi in the end aerobik tak rehat. Kan? Lepas tu hari ketiga pergi buat teknik sepatutnya. Tapi teknik pula dicampurkan juga, teknik tu kena tendang bola, pas apa semua, berlari-lari, seolah-olah macam buat long slow distance selama 1 jam. Jadi in the end dia akan ada latihan teknik bersama dengan aerobik. Jadi 3 hari dia tak ada rehat untuk elemen jantung dia. Jadi maksudnya tak kenalah dengan yang saya tunjuk tadi, dia kena ada rehat dan barulah dia boleh pulih lebih tinggi. Itu yang kadang-kadang fitness level dia selepas 4 bulan, 6 bulan training, VO2 max dia ke, yo-yo test dia ke, bleed test dia ke, sama je. Balik-balik duduk level 2 je kan. Tak improve banyak because of lack of recovery. Kita kata kita dah bagi dia rehat, kita kata tak, aerobik 1 hari je. Tetapi cara kita atur training program yang hari-hari lain tu, adakah dia buat elemen yang sama? Contoh macam nak membezakan supaya tak ada elemen aerobik banyak sangat. So tu buat teknik tu penat, dia rehat slow, dia rehat kejap, lepas tu sambung balik. So itu kalau fokus purely teknik lah. Tapi kalau fokus hari tu adalah macam saya kata tadi, fokus hari tu adalah untuk fokus teknik, nak buat teknik teknik tenangan apa semua, ketepatan tenangan ke, tetapi dalam situasi fatigue. Itu dah masuk spesifik training lah kan. So itu dah lain. Tapi waktu tu sepatutnya dah fasa yang kita mana dah fit semua benda ni lah. Okey. Jadi ini adalah cadangan saya cadangkan kepada atlet semua. Setiap hari didasarkan pada sistem tenaga berlainan. Kan. Jadi yang satu adalah latihan untuk jantung. Senang cerita je, aerobik ni jantung, otot. Jantung, otot kan. Jadi dalam ni kalau ikut jadual asal cadangan saya ni, kalau sekali sehari training, anda akan ada jantung, otot, jantung, otot. So 2 kali jantung, 2 kali otot dan ada 1 kali teknik. Jadi ini biasanya awal musim ataupun off season macam sekarang. Kan. So kurang sikit teknik sukan terbabit. Kan. Tetapi sekarang ni elemen-elemen sport spesifik dah mula masukkan fizikal sekaligus. Jadi contohnya walaupun ini spesifik teknik, tetapi buat aerobik, long slow distance. Long slow distance ni macam kalau kat rumah saya ni ada, saya nampak dekat depan Tasik Proton City tu, kadang-kadang ada seorang dia suka jogging-jogging sambil bawa bola. Jadi sebab jogging dibenarkan di bawah PKP dan dia bukan main orang pun, dia bawa je lah bola tu. Jadi dia dribble. Yang tu aku tak tahu salah ke tak salah. Kena tanya siapa yang anggota polis ya kalau ada dalam ni kan. Dikira salah ke tak salah. Kadang-kadang kan kalau bawa bola sambil berlari jogging. Jadi dia tak nak tinggal elemen bola dia tu. Maksudnya dia pun sentiasa rasa dekat dengan bola. Kaki dia sentiasa bersama dengan bola. Bahkan dia nak bina supaya larian dia apa semua pun sentiasa bersama dengan bola. Jadi okeylah kan. So boleh juga dah ada elemen dengan bola. So even buat anaerobik pun strength training. Buat strength training, katakan buat push up. Bila rehat 10 minit 10 saat 20 saat tu, dia timbang bola slow, very slow. Jadi active rest. Jadi dia tak tinggal bola dia. So that can become anaerobic. Okay, saya rasa Ikhmah biasa buat benda ni juga dengan player dia kadang-kadang. Saya tengok. Okay. Jadi this is anaerobic. Teknik and then kemudian active rest. Bila sebut active rest, sekarang ni swimming pool pun tak boleh nak pergi kan. So jadi carilah benda-benda yang boleh memberikan anda kerehatan tetapi ada buat aktiviti sikit. Kalau situasi PKP ni tolong kemas rumah ke apa semua kan. So that is active rest. You have the physical but then you didn't have the kita kata elemen training gila-gila lah. Okay. And then aerobic and anaerobic. Lepas tu full rest 1 hari. Kadang-kadang active rest ni kalau rasa tak ada apa sangat, nak active rest 2 hari seminggu pun boleh. Nak buat hari ke-6, hari ke-7. Saya cadangkan gunakan penggunaan nombor, tidak menggunakan penggunaan hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu sebab kadang benda tu tak valid. Bukan tak valid. Ada hari kau rasa lemau sikit, dicadangkan. Kalau lemau, rasa tak sihat di musim PKP apa semua ni, di musim COVID ni, jangan abaikan. Jangan sampai demam. Rasa tak elok sikit je, take a rest. Jadi hari pertama dah hari Isnin, hari Selasa rasa tak sihat. Rehat. Jadi hari kedua tu dah jadi hari Rabu bukan lagi hari Isnin, bukan hari Selasa dah. Dia patut Isnin Selasa kan, dia jadi Isnin, lepas tu rehat Selasa, Rabu barulah jadi hari kedua. Jadi jadual tu gunakanlah jadual nombor. So jadi kalau coach tanya pun kau buat ini training hari apa? Training program mana? Program nombor 3. Program nombor 5. Okay. So this is the most simplest way untuk bina training program untuk anda semua. So itu saja yang saya rasa saya nak tunjukkan hari ini. Jadi sekarang ni katakan training tadi, aerobik, anaerobik, jantung, otot. Macam mana nak ukur jantung? Nak ukur jantung, saya bagi yang ni, PowerPoint ni akan diberikan kepada anda oleh penganjur dan saya pun akan letak dekat website saya, jadi boleh di-download juga.
website saya punya PowerPoint yang event sebelum ni 2-3 kali lepas pun saya dah letakkan benda ni. Jadi dah ada kat sana juga, boleh download. Benda sama ni yang saya ambil daripada yang 2 hari lepas. Okey. So satunya ini adalah panduan dari segi kadar nadi kalau tak nak kira. Biasanya kebaikan untuk moderate intensity aerobic fitness improvement. Ini kalau orang awam lah. 67 orang atlet pun boleh. Okey. 60-70% biasanya untuk improve basic endurance atau fat burning. Very light. Jadi sebab tu ada orang dia nak improve fat burning, lepas tu dia belasah 80% daripada kadar nadi. Jadi dia akan dapat cardiovascular fitness hampir-hampir sama dengan atlet. Tapi perut dia boroi juga kadang-kadang kan. Sebab apa? Sebab dia tak kena intensity. This is based on research. Jadi macam mana nak ke intensity ni? Paling mudah 220 darab dengan berapa peratus sasaran nadi yang kita nak tu. Tolak umur. Okey. 220 tolak katakan umur 20 tahun atlet. 220 tolak 20 tahun tinggal 200. 200 darab dengan katakan kalau sasaran 60%, jadikan dia 0.6 je. 0.60. Jadi 220 dah jadi 200. 200 tolak dengan 200 darab dengan 0.60 untuk 60% lah. Itulah dia kadar nadi sasaran anda, 140 ke 120 ke kan. Okey. So bila ada kadar nadi tu, macam mana nak ambil? Kalau tak ada heart rate monitor, tak ada heart rate monitor yang mahal, kemurah pun tak ada, gunakan palpation ataupun ambil dengan jari je. Terutama saya cadangkan sentiasa guna dekat leher. Cari dekat leher, rasa dekat nadi ni saya letak kat leher saya ni. Bila rasa mula dapat je, cari jam, bawa jam sentiasa stopwatch ke apa ke dekat tangan tu, jam biasa pun boleh. Bila ready je go. Bila anda sendiri kira, go je bermula dengan kosong. Maksudnya nadi yang pertama dikesan tu kosong. 0, 1, 2 kira lah sampai cukup 1 minit. Jadi itulah dia anda punya penanda aras. Kadang-kadang saya training, saya pun dah lama dah tak pakai heart rate monitor. Dulu saya pakai Polar. Lepas tu lama tu dah malah aku dah mula menjadi orang yang back to basic. Back to basic maksudnya saya berlari, saya asal boleh berlari je. Janji kasut sedap. Kan? Jadi kasut sedap, aku pun keluar berlari. Suara slack pun suara slack lah kadang-kadang. Jadi balik rumah rasa nak berlari je, bagi tahu wife, ni abang nak lari jap, tu ambil kasut keluar. Walaupun dengan baju batik pun aku pernah workout dengan baju batik. Terkejut atlet dia masuk gym, tengok aku pakai baju batik tengah workout, masa tu tengah jadikan banyak meeting kan. Jadi doesn't matter. Tapi yang penting benda yang sepatutnya untuk senaman tu selamat. Kalau pakai baju batik lepas tu buat senaman yang boleh koyak baju batik, habis rugi lah kan. So sebab tu pakai yang bersesuaian tu penting. Tapi kalau kat rumah sekarang ni tak kisah pun, kadang-kadang kain sarung je. Okay. So jadi yang penting boleh kira. Ni kadar nadi. Okey. So jadi nak cek jantung macam mana, nak tahu berapa peratus macam hari ni berapa peratus nak buat ni semua. Ini jurulatih akan bagi. Jurulatih tahulah kenapa nak buat ni sebab dia dah ikut macam-macam kursus kejurulatihan. Tetapi apa? Yang penting bila dah ada sasaran ni anda sendiri boleh kira kalau tak ada heart rate monitor pun. Kira yang ni berlari-berlari boleh berhenti boleh kira. Berlari-berlari berhenti boleh kira. Tengah buat gym apa tengah buat push up pun kalau dah rasa macam ni aku ni terlebih kot, berhenti kira. Jadi dengan cara tu kita sentiasa berada dalam kadar nadi yang sepatutnya. Okey, supaya boleh detect yang ni lah. Kan, supaya rangsangan tu secukupnya. Kan. Okey. So itu nadi. Kalau otot saya cadang dia ada banyak cara tapi cara paling mudah adalah anda tak kisah kalau coach kata ataupun coach ni buat program 1 minit push up. Kalau 1 minit push up tu, sewaktu cecah katakan dekat minit yang terakhir ataupun cukup 1 minit tu, bila habis 1 minit tu rasa macam mana? Rasa macam 10, bakal nak mampus dah. Otot rasa tak boleh apa dah. Hilang aku punya chest, hilang aku punya quadricep apa semua, paha semua pasal buat angkat squat tu. Jadi kalau hilang tu maksudnya extreme hard lah 10. Kalau tidak 1. Biasakan diri bagi macam ni untuk menggambarkan kelusuan anda. Satu lagi boleh tengok kadar nadi juga kan. Tapi kalau benda tu nak fokuskan pada otot, maka fokuskan pada otot. Jadi benda paling mudah adalah gunakan nombor lah. Biasakan. Dan kita boleh tengok dari sudut berapa ulangan kita boleh buat. Itu dah penanda arah. Jadi sebenarnya kalau katakan push up 1 minit boleh buat 40. Next time boleh buat 50. Jadi peningkatan tu ada dari segi ulangan. Tetapi anda rasa macam mana? Kadang-kadang peningkatan dari sudut ulangan tak ada. Minggu lepas dia buat push up 1 minit 40. Minggu ni pun buat 40 juga. Tetapi minggu lepas 40 tu dia letak 10 skala kesukaran. Tapi minggu ni dia letak skala kesukaran 5 je. Maksudnya dah makin senang walaupun ulangan tidak bertambah. Kalau kita bergantung pada ulangan semata-mata, maka kita akan kata dia tak ada improvement. Tapi kalau kita bergantung pada skala juga, kita tahu dia ada improvement. Cuma untuk meningkat ulangan tu akan sampai masanya nanti. Kan? So itulah dia. Sama macam saya kata tadi boleh berlari 10.4 10 kali berturut-turut. Jadi itu tunggu masa je tu dia nak pecahkan barrier pula pergi kepada 10.2. Contohlah atau jauh sangat di skip kan 1 saat 0.1 dia di skip. Okey, so itu jantung dan otot. So itu saja untuk hari ini saya buka untuk soalan. Kan? So this is kaedah paling mudah untuk
buat apa ni kita kata program. Dan saya ada satu sebelum saya tamatkan, tuan-tuan boleh buka juga dekat saya punya website sigconditioning.com. Dekat situ bawah sekali ada yang saya punya ceramah 2-3 kali lepas. Ada link kepada apa ni apa dah nama dia tu? IIUM, UIA punya jabatan lah. So dia ada buat ceramah berkaitan dengan high intensity interval training dengan moderate intensity interval training. Saya ada bagi talk dalam tu yang dirakamkan. Jadi anda boleh tengok rakaman tu, pergi dekat sigconditioning.com ni, link bawah sekali. Klik je link video YouTube dia tu, tengok. Dekat situ ada kaedah macam mana nak bina satu program HIIT gunakan konsep sama ni. Dalam tu ada sekali video saya tunjuk contoh kalau macam mana nak combine HIIT, high intensity interval training, gunakan senaman kardio saja ataupun senaman berkonsepkan kardio combine dengan otot. Kan? Jadi itu untuk memberikan anda konten kepada yang ini. Nak masuk apa ni dalam ni kan? Setiap satu. Ini panduan ringkas untuk inilah 250. Saya rasa saya boleh buka pada soal jawab. Okey, silakan. Terima kasih Amir. Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Nur Ikhwan atas penyampaian yang cukup ilmiah. Dan untuk pengetahuan Doktor, pengarah Majlis Sukan Negeri Perak turut menyaksikan live ni, Cik Johari Syam, dan dia ada komen terbaik Prof, taklimat yang penuh ilmiah dan mudah dipahami untuk semua. Okey, untuk soalan pula kita ada daripada viewers Facebook kita, Abdul Remy yang mengatakan bertanyakan untuk pengiraan nadi kalau 15 saat relevan tak doktor? Kemudian darab 4 untuk cukupkan 60 saat. Bagaimana tu doktor? Boleh, tak ada masalah. Boleh je macam saya pun saya ajar ke orang 1 minit. Tapi dalam praktis saya hari-hari aku pakai 10 saat. Sebab senang. Even kalau tanya pelajar saya atau mana atlet yang pernah berlari dengan saya pun semua buat long slow distance kat luar pun, tiba-tiba je aku cakap berhenti, stop. Kira. Dalam gym pun sama, buat stop, kira 10 saat je. Pasal dari sudut practicality lah. Maksudnya kita tengah buat training, kita tak nak stop lama-lama. Jadi ambil 10 saat, darab dengan 6. Cuma masalahnya bila kita darabkan tu dia tidak berapa tepat. Jadi seboleh-bolehnya ada juga dekat-dekat mana sewaktu habis senaman apakah kita kirakan juga sebanyak 1 minit tu. Kan? Jadi tak ada masalah pun. Okey, so ada lagi soalan? Setakat ni dekat Facebook kita tak ada lagi soalan daripada Jullatir. Cuma saya nak bertanya, macam mana kalau daripada sudut Jullatir pula, kita nak mengajar atlet ni penggunaan RPE tu. Maksudnya dia orang jujur dengan penggunaan RPE tu. Yang dari segi kejujuran ni benda paling susah ni. Betul, sebabnya setiap kali kita bertanya, okey jawab RPE ni 1 sampai 10 tapi dia biasa bang, biasa. Biasa tu pun dia orang tak tahu dekat takat mana biasa tu. Dia mula-mula nak biasakan RPE, biasakan dengan kadar nadi. Maksudnya atlet ni pun kena biasakan. Macam saya kata tadi, dia biasa kalau kita ada heart monitor, kita pakaikan, especially mana-mana coach ke yang ada bajet ke yang boleh beli yang murah punya yang dekat Shopee yang RM12 kan. Ada yang jual yang RM12 apa semua tu dan boleh connect dengan sambungkan atau RM40 ke tu yang boleh sambungkan dengan apps apa-apa. Jadi dia akan keluarkan data. Jadi yang tu kadang-kadang atlet pun tak tahu macam mana nak adjust pasal benda tu automatik, dia detect je. Bila ada kadar nadi yang direkodkan secara automatik, jadi next time bila dia kata tanya dia berapa ni? Biasa-biasa je 5 je ni. 5. Lepas tu kita tengok kadar nadi dia. Kalau kadar nadi dia tu menunjukkan katakan 140. Kalau 140 ni sebenarnya dah lebih daripada lebih kurang moderate intensity lah. Maksudnya 5 tu boleh terima tapi kemungkinan benda tu lebih kurang 6 macam itulah. Tapi kalau tiba-tiba kadar nadi tu menunjukkan 160, 170, ni tinggi ni. 160. 160 ni dah tinggi. Kalau tinggi tapi dia kata 5, maksudnya antara dua. Sama ada dia menipu ataupun dia tak tipu. Ini yang kita kata, kita tak boleh kata atlet tipu. Kadang-kadang mental dia kuat. This is balik-balik pada psikologi. Mental kuat. Jadi benda tu dah push tubuh dia sampai ke limit. Tetapi dia bagi dia boleh lagi ni, boleh lagi. Sebenarnya dia tak boleh dah pun dari segi sudut fisiologi. Jadi kadar nadi itu adalah gambaran sebenar fisiologi tubuh. Tetapi RPE itu adalah gambaran persepsi dia. Tu yang kadang-kadang kita nak suruh dia belajar mula tepatkan. Kita kata kat dia, oh kau kata ni dah bagai nak mampus 10 dah ni. Kan, bagai nak mampus skala ni. Tapi bila kita cek kadar nadi, kau baru 90. Tak lepas warm up lagi ni. Maksudnya mental lemah. Atau mental lemah ataupun persepsi dia. Oh saya ingatkan ni dah kuat. Jadi lama-lama dia akan cuba biasakan. Bila habis je tanya dia berapa? 6. Lepas tu dia bagi tahu dia juga kadar nadi kau sekarang ni adalah 110. Oh 110 6. Okey, dah dekat-dekat dah tu. 110 tu lebih kurang dekat dengan moderate walaupun masih rendah, tapi 6 tu adalah moderate sebenarnya. Jadi lama-lama sampailah dia dapat sama.
Kalau dia akan bagi skala 3 tu dikira amat rendah. Bila kita tanya dia tunjuk kat dia kadar nadi, kadar nadi dia pun baru 90 atau 80. 80 ni maksudnya kalau kadar nadi rehat dia adalah lebih kurang 50 ataupun 48 ke apa ke. Jadi bila dia dapat kadar nadi 60 ke 70 tu kira dah naik sikit lah, tapi masih ringan lah. Jadi logik lah kalau 3, 4 dia punya RPE. Jadi maksudnya kombinasi persepsi dia dengan actual. Jadi paling cantik kena monitor dua-dua tu. Cuma bila atlet berada di rumah, itu yang saya pernah cakap juga dekat coach-coach Johor baru ni apa semua, bab-bab yang berkait dengan kejujuran ni, terutama saya tengok kat sini ada nama coach Tan Chumong pun ada, ni orang lama. So dia dah melalui ramai atlet dia dah jumpa. Jadi in the end semua coach lama dia dah tahu. In the end kita kena patah balik juga kepada hubungan kita dengan atlet tu. Kita garang macam mana sekalipun, we need to have that relationship. Macam saya sebagai seorang pendidik, seorang pensyarah, hubungan saya dengan pelajar saya apa semua kan. So in the end saya kena terima juga, I need to trust them. Kan, kena cari di mana kita boleh buatkan mereka supaya jujur kat kita. Kita tak bolehlah nak kata sentiasa tak percaya pada atlet, tak boleh juga kan. Jadi yang tu yang saya kata seorang jurulatih ni sebenarnya adalah juga seorang bapa, seorang guru dan sebagainya. Sebab tu saya pun berguru dengan rasanya semua untuk guru saya adalah jurulatih. Kan, bermula daripada Isnin Mahdi, Zainal Abbas, sampailah kepada Prof Zulkadir, pergi kepada John Cronin. Semua this is all coaches. Jadi mereka punya pendekatan bila mendidik saya pun ada semua elemen. Dia ada elemen kawan, elemen jurulatih, elemen cikgu, kan, elemen bapa. Jadi benda tu kena ada. Jadi kalau nak kata 100% kita nak tepatkan juga, payahlah. Kecuali kita boleh letak harik monitor tu, tapi harik monitor tu ada signal hantar direct kat kita. Kan? Yang mana saya rasa sukar. Saya dah try banyak dah. Saya dah bincang dengan kita punya rakan rugby, Hafizuddin, Fly kan. Macam mana ni nak jaga, macam dia nak jaga atlet rugby Malaysia. Macam mana kan nak jaga kan dari jauh orang ni. Kan, lala in the end kena patah balik kepada hubungan tu dengan atlet. You need to develop that, terutama bagi jurulatih barulah. Dan kepada atlet, di sini kalau ada atlet saya nak ingatkan satu je, anda jangan ingat nak menipu pula coach, mentang-mentang coach pun tak boleh nak agak-agak apa semua. Tapi ingat satu je, jurulatih kadang-kadang kalau anda perasan ada setengah jurulatih dari dulu dia ada je dalam tim, tetapi atlet bertukar. Jadi kalau kau berasa kau nak duduk dalam pasukan, hanya kemenangan dan juga peningkatan prestasi je boleh memberikan kau kita kata apa orang kata berada dalam pasukan, dan juga bukan sekali dua, maksudnya akan datang juga. Jadi nak maintain prestasi, biarlah jujur. Kalau makin lemah tak payah tipu, bagi tahu, dan coach boleh tolong cari kenapa kau lemah ni. Mana tahu ada benda mungkin salah kita sebagai atlet sendiri, tak nak tidur awal ke apa semua, ataupun mungkin ada salah benda lain yang kita tak perasan. Mungkin environment sekeliling. Kita tak kena terima hakikat. Kadang-kadang kita mungkin macam saya ada kawan-kawan yang bila PKP ni, walaupun mereka bekerja mempunyai kerja yang elok, tapi dia duduk sebelum ni dia tak perasan, dia duduk dekat apartmen KL, dia rasa okey. Apartmen moden, kondominium kan, tapi kecil kan, 800 square feet. Kalau yang duduk kat Ipoh tu duduk rumah besar-besar. Jadi bila kecil-kecil tu, bila dia dalam situasi PKP, walaupun dia ada duit apa semua, anak dia pun atlet apa semua, dia akan hadapi masalah. Sempit lah rasa, lama-lama jadi stres apa semua. Bila nak training pun rasa tak sedap, kan. So dah jadi lain. Jadi benda tu lah kena share dengan coach, kan. So jangan, jadi yang penting ingat bagi atlet, anda menipu maksudnya anda tak akan ke mana. Jurulatih ada je. Lama-lama kalau jurulatih dapat detect pun, so what? Kalau jurulatih dapat detect pun, dia boleh detect, dia boleh hukum anda. Tapi kalau tak ada kesedaran dalam diri, kita tak akan ke mana lah. Itu terus-terang saya cakap. Macam dulu kesedaran saya senang je. Aku atlet lemah. Dah macam-macam aku buat, aku tak improve juga. Aku cakap aku kena improve dari sudut biar dapat masuk kata dah halalan jadi atlet ni, kalau dapat masuk melalui kemasukan khas ke pengerusi, aku akan pastikan aku belajar betul-betulnya, kan, supaya nak ganti balik. Kalau tidak nanti tak ke mana aku ni, dah lah tak bagus masukan, tak bagus pula benda lain kan. So jadi kena ada kesedaran tu lah. It is within the self. Kalau tanya kepada atlet-atlet yang berjaya, saya rasa sama je jawapan dia, in the end balik kepada diri. Saya pun ada dengar ceramah-ceramah daripada atlet-atlet kita yang bertaraf kebangsaan. Termasuklah kalau ada kat fakulti kami ni anak Perak sendiri apa Monridi, semua tu atas diri dia, kan, dia sendiri motivate diri dia sendiri berjujur pada diri dia, kena bila dia nak improve, bila dia nak ni, bila dia rasa dia mempunyai kelemahan, so dia jujur pada diri dia, so dia itu yang sampai level Olympian dan sebagainya lah. Okey, so itu saja kot daripada saya. Okey, doktor ada yang bertanya daripada jurulatih olahraga kita, bertanyakan kiraan nadi semakin menaik, apa kesan kepada atlet? Contoh kiraan 10 saat 23 denyutan dan rest 30 saat dan ambil semula dengan kiraan 10 saat dan didapati 25 denyutan, dan apa kesan kepada atlet tersebut? Kalau yang ni bergantung pada situasi, tapi kalau dia meningkat, katakan
Mula-mula habis tu, kita cek nadi macam tadi katakan 25 atau 20. Lepas tu naik jadi 25 dalam masa lebih kurang tak sampai seminit 2 minit kan. So kadang-kadang benda tu berkait rapat dengan apa, kalau semalam baru ni siapa yang tanya pasal oxygen debt ataupun hutang oksigen tu semua kan. So maksudnya dia lambat recovery sikit lah. Itu kadang tak ada ni sangat. Contohnya even saya dulu pun saya mempunyai recovery yang cepat tapi aku tak bagus pun. Tapi kawan aku yang bagus tu yang lari 48 49 saat tu, yang lari 10.6 tu, dia orang lebih bagus. Dia lambat sikit recovery tetapi dia punya quality of running tu lain kan. Jadi yang tu tak bimbang sekiranya benda tu hanya berlaku, maksudnya tak jejas performance dia. Dia lambat recovery lah. Contoh kalau katakan kita main olahraga, kita ada saringan pagi, lepas tu petang ada satu lagi. Jadi nak tunggu ke petang, insya-Allah dia pulih baliklah keadaan nadi tu. Yang masalah adalah bagi atlet yang sukan-sukan di mana contohnya dia tengah main game bola ni, dia sprint, setiap kali selepas dia sprint, keadaan nadi itu selepas 2-3 minit tu makin naik. Maksudnya lambatnya dia nak recover. Dia masih hutang oksigen lagi. So dan bila makin lama kita hutang oksigen, maka kita makin mengah lah pasal nak ambil lebih banyak oksigen. Maksudnya kita punya tubuh tu lambat proses benda yang dimasuk tu. Kan? Bila lambat proses, lambat recovery, jadi itu efek. Sedangkan kita nak sprint lagi ni pasal bola nak datang balik kat kita ni. Rugby, bola kan, hoki. So jadi itu akan jadi masalah. Tapi kalau olahraga, dia lari 100 meter, lepas tu dia lambat recover. Dalam training, yes, lambat recover tu masalah untuk training lah. Tapi dari sudut actual competition, dia lari sekali, habislah. Next petang pula. Kecuali dari event pula kan. Tapi event pula pun takkan, kadang-kadang adalah yang sempat rehat yang pendek je kan. Jadi dari sudut tu tak ada masalah. Cuma masalah dari segi fit to train untuk atlet olahraga. Kalau untuk atlet sukan lain, mungkin akan masalah dari sudut actual performance dalam padang. Sebabnya dia perlu recover segera. Kan. Untuk another bout of sprint. Macam itulah. Okay. Untuk soalan seterusnya, macam mana kita nak kira training load menggunakan RPE untuk latihan yang menggunakan repetition ataupun time? RPE ni adalah kita kata skala. Satu ringan, 10 paling berat. Jadi tak kisah yang ukuran yang lain tu adalah ulangan ke, catatan masa ke, ataupun kita kata kadar nadi ke, kita boleh setarakan. Jadi maksudnya, katakan kita kata ulangan hari ni kena buat 20. So dia buat 20, buatlah 20 ulangan tu. Kan? Tetapi apa yang pasti, kita nak tahu selepas dia buat, berat ke ringan. Maksudnya, kalau berat tu kalau kita kata ada dua. Kalau RPE tu kita, kalau skala tu, kita buang perkataan RPE, kita pakai perkataan skala. Kalau skala 1 hingga 10 tu kita associatekan ataupun kenankan dia dengan otot, maka suruh dia fokus kat otot. Contohnya otot peha dengan otot buntut. Pom baru habis lari, otot peha ni sekarang ni, kelesuan dia rasa setakat mana? 1 hingga 10. 10 teruk. Jadi dia fokus pada otot peha, dia akan cakap peha saya 1 hingga 10, 6. Tapi kalau kita kata okey, skala yang sama 1 hingga 10, tadi peha 6, kelesuan sekarang ni, aku nak tahu sekarang ni kau punya jantung. Kau rasa macam mana jantung pula? Oh, dari sudut jantung saya rasa macam mana tak cukup nyawa, 10. Jadi dia bergantung pada kita halakan dia ke mana. Kalau pergi hospital akan tanya 1 hingga 10, pak cik sakit skala mana? Sekarang ni kalau pain perception skill tu memang ada dekat hospital. Jadi benda yang sama sebenarnya RPE itu dipakai. Jadi RPE atau skala tu boleh disesuaikan mengikut apa parameter yang kita nak tengok. Atau apa bahagian otot atau bahagian yang nak tengok. Kalau saya buat masa ni, saya bukan nak tengok repetition tu adalah gambaran parameter latihan lah. Tetapi yang kita nak tengok antara jantung otot je lah. Buat masa ni kita ajar kat budak. Kan? Sebab gambaran dua tu dah memberi gambaran kalau otot tu macam contoh lesu. Tetapi patut kita kata dari segi flexibility. Antara satu skala 1 hingga 10. Kalau 10 ni dia boleh flat. Dia boleh split kaki dia. Kan? Sekarang ni dia tak boleh split pun. Kita sebagai jurulatih boleh kata lah dari segi flexibility, Mamat ni tak ada flexibility, tak boleh nak split langsung ni. Udang bakar ni. Kan? Jadi kita bagi dia 3. Sebab tu skala ni sebenarnya tak kisah sangat, tapi jangan terlalu semua benda nak letakkan skala. Ambil dua benda je, otot dan juga jantung. Ataupun skala 1 hingga 10 tu digunakan RPE tu, rate of perceived exertion tu, kadar tanggapan sesi tu digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sesi. Maksudnya gabungan dia rasa dekat jantung, dia rasa dekat peha, dia rasa dengan mood dia dengan keseluruhan sesi tu, 1 hingga 10 dia rasa macam mana? Kalau dia kata 6. 6 maksudnya sederhana. Tetapi dari sudut jantung kita dah ukur dia punya prestasi tu maksudnya tak berapa memberangsangkan lah. Maksudnya jantung dia tu pancit apa semua kan. Ataupun ulangan dia sepatut boleh buat 20, dia buat 10 je. Jadi maksudnya dia pun tak mencapai ulangan yang diperlukan. Tapi dia kata keseluruhan sesi 6. 6 tu maksudnya sederhana, okey. Jadi kenapa? Kalau tak mampu buat sepatut 10 kan. Jadi kita kena carilah kenapa yang dia kata 6 tu. Kenapa 6? Tapi kalau 6 sepatut boleh cecah lah 20 ulangan tu. Kan? So that's why RPE sebenarnya
ramai orang presentkan data yang menunjukkan research terutamanya oleh Mike McGugan contohnya daripada Australia yang buat research di kalangan banyak atlet dunia yang mengatakan benda tu reliable. Yes, benda tu reliable dengan syarat atlet tu faham apa yang nak ditujukan dan coach tu faham apa yang dia nak uji. Kalau tidak, RPE ini saya selalu cakap dekat ramai coach, kalau tidak RPE ini sebenarnya tak ada faedah pun. Lebih elok terus kita kira direct parameter iaitu macam tadi ulangan, kadar nadi, apa lagi? Benda-benda yang boleh memberi gambaran terus, kan? Tapi cuma RPE ini dibina untuk mempermudahkan. Sebabnya bila terlalu banyak testing, terlalu banyak ujian, terlalu banyak parameter, mereka nak ringkaskan. Keseluruhan tu gambaran dia berapa? Kan? Itulah dia. Tapi ialah sebab mereka lain, dia orang di yang tempat yang asaskan RPE tu, yang menggunakan RPE tu, saya berada kat sana dulu. Mereka ni ada ramai sport scientist. Jadi bila dibuat satu RPE, coach pakai RPE, tapi parameter tu diukur oleh 2-3 orang sport scientist. Yang dalam tu bila naik atas ada yang semua bertaraf master dengan PhD, semua duk calculate kat komputer, masuk dalam Excel. Masukkan force output dia, masuk sprint time dia, masuk GPS analisis dia. Memanglah seronok. Jadi dia pakai RPE je. Yang kita kadang-kadang nak pakai RPE, budak kadang nadi pun tak tahu nak ukur dengan apa. Kan? Jadi yang tu kena ambil kira tu. Kan? Okey. Saya harap menjawab soalan lah. Kalau ada jawapan yang lebih elok, saya cadangkan sebab Julati pun ramai lama-lama sini, boleh tolong terangkan balik juga, tak apa. Saya pun sanggup belajar. Maksudnya bukan semua benda saya kata tu betul. Saya berdasarkan tafsiran saya yang saya nampak ni je lah. Mungkin sikit situasi sebenar berbeza. Baik. Terima kasih doktor. Okey, untuk soalan seterusnya doktor, ada yang bertanya bagaimanakah kaedah terbaik untuk kita memantau prestasi atlet ketika pandemik COVID-19 ni lah. Maksudnya macam kita percaya jurulatih dengan atlet sekarang ni berada di two separate places lah. So macam mana kita nak track sama ada atlet tu benar-benar berada di prestasi yang jurulatih mahukan sekarang? Sewaktu ada apakah kaedah terbaik lah? Yang kaedah terbaik sebenarnya saya dah tunjuk dah. Sewaktu awal baru ni kita buat satu bengkel yang 30 orang hadir tu, saya dah kata masa tu memang 2 slide je kita bentang. Tapi sebabnya kita nak fokuskan dalam slide tu kita parameter tu. Apa yang patut diukur step-step dia itu menggunakan Google Form contohnya. Google Form tu untuk key in kan data macam RPE semua tadi mudah. Bila dah buat budak boleh buka je terus key in. Tapi saya rasa benda tu tak berjalan lagi kan. Tapi dalam proses lah. So insya-Allah sebab kita faham benda tu bukan mampu dibuat segera dalam situasi semua nak kena belajar balik semua kan. Itu yang pertama. Yang kedua bila dah ada borang untuk monitor performance, satu lagi adalah untuk memberi program latihan dan memantau hari-hari program latihan tu, the best way yang kita guna sekarang ni. Tapi guna sekarang ni Zoom. Saya selalu cadangkan gunakan Google Meet. Sebabnya Google Meet tak kisah budak ada duit tak ada duit, selagi dia ada handphone yang ada video kamera, handphone dia tak berapa laju internet pun dia boleh on, kita boleh tengok. So waktu dia buat, kita minta dia buat. Saya pun dia buat benda tu. Atlet buat je dan saya tengok dari sini. Okey, saya betulkan. Kadang-kadang saya kata handphone tak jauh sikit. Benda tu bukan setiap masa. Maksudnya sekali-sekala kita akan tengok dia buat. Hari-hari lain kita suruh dia letak jauh-jauh handphone tu, kita tak kacau dah. Dia buat je, kita tengok je gitu kan. Dia on kan sewaktu latihan. Jadi kadang-kadang coach pun mungkin tengah makan nasi. Tak apa, coach tutup kamera. Yang penting dia buat. Kan? Yang penting coach boleh tengok. Kan? Jadi coach boleh betulkan teknik. Okey, betul. Itu dari segi sudut latihan kat rumah. Fizikal. Yang dari sudut sukan spesifik, saya tak mampu bantu sebabnya situasi sekarang ni sukan pun tidak dibenarkan. Yang tu yang mereka berjawatan kena push lebih atas lah supaya pihak-pihak di kementerian supaya push kerajaan bantu minta tolong bantu kita dalam bidang industri sukan ni paling tidak selain dari sports bubble ni biarlah yang lain-lain pun boleh juga training sebab kalau sport bubble dia kena berada di contohnya MSM Perak saja Ipoh. Tapi kalau dia base kat luar je daripada Ipoh memang masalah. Sebabnya dia mungkin tak dikira sport bubble ke atau dia duduk bersorang-sorang kan nak sport bubble macam mana dia seorang kat rumah. Jadi dia nak guna fasiliti kat rumah dia tak boleh. Jadi kalaulah ada pertimbangan benda macam ni lah. Maksudnya sebab sport spesifik dia kena pergi juga. Dia tak boleh tinggal teknik dia tu. Kita boleh train fizikal tetapi without the technique, without the actual sports punya ni, payah terutama macam bola, rugby yang team sports, dia perlukan team cohesion tu. Kan? Macam contohnya bagi mana-mana yang ada atlet negara yang juga melatih mereka yang berada dalam pasukan kebangsaan, terutamanya yang team sport, katakan macam rugby, tahun depan Januari dah ada game apa semua kan. So pasukan tu mungkin perlu dibina sekarang. Sebabnya orang lain, situasi sekarang ni dekat negara dia orang tak ada masih ada pandemik tapi dia orang dah start open. Spectator pun penonton pun dah datang. Jadi bila situasi macam tu, kalau kita pergi tiba-tiba kita duduk dalam rumah tiap hari, saya hari ni bawa wife saya pergi vaksin. Aku pun asyik duduk dalam rumah je, memang bersenam keluar jogging semua kan. Tapi sekali-sekala jalan kereta dah jadi jarang bawa pasal tak ada tempat nak pergi. Keluar sekalipun dah rasa lain. So bayangkan atlet yang nak pergi compete, kan. Nak compete pula dengan orang yang
Dekat negara dia boleh relax ni kan. Tu kalau negara lah. Kalau sama-sama dalam Malaysia memang tak payah bercakap lah, geng Terengganu ke Johor ke Kedah ke, dia orang pun duduk duduk PKP macam kita lah. Cuma bergantung di mana situasi PKP atlet orang tu, dia akan ada akses kepada fasiliti tu. Makin ramai atlet kita berada dalam sport bubble, dalam kita punya fasiliti tak apa. Tapi makin ramai atlet kita berada individualized dekat tempat dia, itu akan masalah. Sebabnya dia boleh buat physical conditioning bagi saya tak ada masalah sangat sebab dia boleh buat dalam rumah. Terutama tengok rumah jugalah. Tapi kat luar rumah jogging masih dibenarkan. Jadi dia boleh buat macam-macam. Dan SOP juga menyatakan senaman kat luar boleh. Dia boleh buat circuit semua kat luar. Cuma yang tak boleh adalah bersukan. Tapi itulah tak ada skill base lah. Okey. Jadi apa yang dapat simpulkan cara untuk kita kaedah terbaik adalah daripada live training view, betul? Yes. Okay, baik. Live training. Okay. So untuk soalan seterusnya, apakah pandangan Prof berkaitan heart rate berdasarkan MAF method? Adakah ianya baik untuk peningkatan prestasi untuk endurance sport seperti sukan berbasikal? MAF training method. MAF sebenarnya bagus untuk semua. Orang selalu duk cakap olahraga atau larian ataupun cycling. Tetapi MAF dalam situasi PKP, coach-coach yang sukan lain pun boleh manfaatkan sebabnya dia berlatih tolak tepi perkataan MAF, heart rate. Fokus dia adalah kepada kadar nadi. Jadi bila atlet kita kadang-kadang lama sangat duduk terperap ke, lepas tu dia baru dapat nak keluar balik, kita suruh dia bermula pada kadar nadi tertentu. Sebabnya nak develop, kalau dalam siapa yang dah ambil kursus kejurulatihan apa semua tu, kita dah kata selalu dalam kursus kejurulatihan, kita kata develop aerobic capacity dulu, aerobic endurance dulu. Jadi aerobic endurance, kita tak naklah start itu dia pergi 80% heart rate. Pasalnya dia takkan dapat develop capacity. Dia dah aerobic power, maksudnya kemampuan proses oksigen dalam masa singkat semua, that is pure aerobic power. Jadi kalau aerobic capacity, semua atlet perlukan tu. You need to be fit to train dulu. Kan? Kita nak buat skill, contohnya dribble, nak practice dribble, hoki, biar gila-gila terror dribble tu. Nak sebelum pergi boleh buat dribble tu 100 kali, kalau buat 2 kali betul dia dah pancit, macam mana nak practice skill? Sebab skill dari segi sudut volume, isi padu, dia hanya boleh dapat makin bagus skill yang dia boleh buat banyak kali. Kalau dia tak fit, dia tak boleh buat banyak kali. Jadi first, fokuskan pada kadar nadi lah. Jadi MAF training is a focus on kadar nadi. Jadi kalau tanya bagus tak bagus, saya kata bagus. Yang pertama, cuma kena ingat, MAF training, dia dia ni yang kadang-kadang ada orang kata dia malu nak buat MAF, terutama atlet. Kenapa malu? Contohnya kalau katakan hari ni sasaran kadar nadi adalah 120 kadar beat per minit. 120 ni bagi seorang atlet rendah tau. Dia baru warm up dia dah cecah 120. Jadi bila dah cecah 120 dia boleh gelak-gelak 1 jam jogging boleh 120 gelak-gelak. Kadang-kadang tak payah jogging, dia jalan kaki laju-laju. Bila jalan kaki laju-laju, malulah atlet. Tu kadang-kadang yang berlaku. Aku dah pernah jumpa ramai dah yang dia kata aku dah start MAF training, tapi bila kena buat slow, kena kayuh basikal slow tu, bawa basikal harga 30,000, orang kampung pun tengok mak ni slow nak mampus. So itu kena buang. If you want to apply MAF training, ikut dia punya kadar nadi. Kalau dia kata 50% heart rate, target heart rate untuk sepanjang sejam hari ni, sejam tu buat 50 heart rate. Itu yang pertama. MAF training juga kalau kait dengan high intensity interval training, sama juga sebenarnya fokus pada kadar nadi. Kalau katakan kadar nadi untuk high intensity interval training, dia kata kadar nadi tu kena maintain 80%. Ramai orang dia letak contohnya weight plate. Dia buat high intensity interval training gunakan weight plate. Bukan setakat cardiovascular biasa je, bukan setakat cycle saja. Dia pun letak weight plate, letak buat berat. Sebab dia rasa dia kuat, dia memang kuat pun dia boleh angkat berat kan. Tapi bila dia buat tak sampai 10 saat, dia patut buat seminit untuk aerobic dan strength capacity kan. Dia buat dia buat 1 minit. Tapi dalam 1 minit tu hanya 10 saat je kadar nadi dia berada dalam zon 70% atau 50% kadar nadi. Ataupun high intensity 80% lah. Hanya 10 saat je berada dalam zon 85% kadar nadi. Selebihnya tu dia duk angkat pom. Pom tu dia buat slow dah. Dia buat angkat, dia letak. Lepas tu angkat, letak. Sebabnya dia dah pancit. Kan? Jadi sebenarnya dia tak buat high intensity interval training. Itu yang saya selalu cakap kan. Sila cek balik. Selalu pegang pada indikator program latihan tu apa dia. Jadi kalau indikator dia kadar nadi, pegang kadar nadi tu. Jangan sibuk tambah weight plate kalau anda hanya perlukan sebenarnya hanyalah bar kosong. Sebab tu saya kata ada orang dia tak perlukan alatan buka rumah. Pasal sebenarnya dia walaupun dia national athlete, dia belum sampai kalau nak ikut kadar nadi. Hari ni nak train kadar nadi, dia tak perlu alat tu semua. Dia perlu body weight je. Pasal body weight boleh pancit. Dia tak sedar benda tu. Dia sebab dia terbayangkan asal nak buat je nak tunjuk kuat dia. Kan? So jadi MAF training itulah. Dan yang ketiga saya rasa saya ada tanya Amir juga. Pasal alat nak beli stopwatch heart rate monitor.
So heart rate monitor ke apa-apa ke dari sudut MAF training, MAF yang sebenar, Mafetun, Phil Mafetun ni, Dr. Phil Mafetun yang create ni, dia bina benda tu berdasarkan formula 180 tolak umur. Kita pakai macam saya tadi bagi dalam PowerPoint tu 220 tolak umur, itu covenant. Majority coach kita pakai yang tu. Jadi kalau pakai ada orang dia pakai jam, dia calculate dekat komputer online, dia cari Google bagi satu calculator MAF pun calculate, bagi umur sekian-sekian, kadar nadi rehat sekian-sekian, anda punya MAF kadar nadi hari ni sepatutnya adalah 140. Lepas tu dia pakai jam dia setkan, tiba-tiba jam dia duduk tak sampai yang sepatutnya, tak sama dengan yang dalam bacaan dalam komputer. Sebabnya kemungkinan jam tu pakai formula Covenant 220 tolak umur. Sebab tu banyak sekarang ni jam dia dah tulis formula apa dia pakai untuk kira kadar nadi kat situ. Jadi kena alert juga benda tu. Okey, itu saja. Terima kasih Dr. Ikhwan atas jawapan yang diberikan tadi, sangat jelas. Kita faham apa yang Dr. Ikhwan sampaikan. Kita masih lagi membuka soalan kepada kita punya coaches untuk bertanya, sama ada di Facebook ataupun Zoom. Okey, Doktor, ini soalan saya sendiri. Macam mana kita nak membantu jurulatih? Saya percaya di pihak kami juga, Majlis Sukan Negeri Perak, adalah sukar untuk jurulatih mendapatkan khidmat jurulatih kecergasan buat masa pandemik COVID-19 ni. Jadi apakah yang perlu jurulatih buat untuk mereka menambah ilmu mereka berkenaan dengan strength and conditioning ni? Maknanya kata daripada segi latihan kekuatan, ada tak website yang boleh diorang layari dan jadikan sebagai panduan untuk mereka merangka satu latihan kekuatan fizikal? Sebenarnya ada banyak sangat website yang percuma kat online tu, yang apa yang boleh doktor suggestkan lah. Apa website yang kalau trusted? Aku nak suggest website aku sendiri pun boleh, tapi sikit sangat pahala. Kalau nak suggest website yang luar pun kadang-kadang mengelirukan, pasal ada banyak benda kadang-kadang beza dekat luar negara ni. Kadang-kadang setiap jurulatih tu pun dia punya knowledge strength conditioning itu terlalu tinggi. Jadi dia tulis tu istilah-istilah akademik dia tu, walaupun dia jurulatih tapi dia tulis dengan istilah akademik yang kadang-kadang jurulatih kita pun ada setengah jurulatih part time kan, dia guru dan sebagainya. Jadi ni apa pula ni kan. Jadi boleh suggest, cuma macam saya cakap, kalau anda semua tuan-tuan semua dah ambil kursus kejurulatihan asas dekat AKK tu, pegang basic asas tu. Jadi apa saja benda tengok, sebab kadang-kadang benda tu nama komersial je. Macam saya kata website apa yang ada, Topender Sport tu ada banyak, dia letak je semua benda. Lepas tu satu lagi ada satu tu website, saya lupa apa. Allah, tapi ada 2-3 sebab nama-nama benda ni ada yang dah hidup lama dah pun. Kan yang apa Brian tu yang larian tu, dia pelari dulu tu, dia ada website yang bagus juga. Tapi benda-benda tu semua bersifat terlalu banyak. Mass of knowledge kan. Jadi kalau kita ni kita boleh keliru, sama macam training program lah. Ada dulu yang tengah mabuk freeletic, lepas tu mabuk dengan apa benda brand kan. Semua tu hanyalah brand. Kadang-kadang benda asas dia balik tu hanyalah training berdasarkan sistem tenaga tadi je, ataupun boleh ubah latihan yang kita dah belajar dalam kursus kejurulatihan AKK yang basic tu. Itu saja. Macam sama juga HIIT, hanyalah istilah bahasa Inggeris yang diberi kepada intensiti tinggi, intensiti rendah. Habis selama ni kita training daripada 1980-an 70-an semua tu tak pernah pakai intensiti tinggi dan rendah. Dah pakai dah pun, cuma kita dikelirukan oleh istilah kerana branding. Macam MAF lah. MAF is actually branding. Dia buat hanya untuk jual program dia. Yang MAF yang sebenar tu dia kombinasi nutrition, stress psychology dengan physical. Jadi dia jual. Lepas tu orang nak mabuk kat Malaysia ni ambil MAF, lepas tu dah macam-macam merapu MAF. Sama juga program high intensity interval training, asalnya dipopularkan oleh Prof Izumi Tabata tu. Dia popularkan Tabata protokol tu yang guna cycle. 4 minit je, 20 saat, 10 saat, 20 saat, 10 saat. Dia guna cycle. Tiba-tiba segala mana naik benda jadi Tabata. Prof Izumi Tabata sendiri tak pernah buat pakai tayar macam aku pakai tayar besar kan. Ada yang pakai apa Olympic bar. Tak ada pun orang buat ni kan. Tapi kita create. Lepas tu dipopularkan dengan branding. Jadi macam apa, jangan itulah sebab tu kalau kata nak dapatkan susah nak dapat jurulatih fizikal tu, bagi saya satu je, kalau anda betul-betul sayang atlet kita, knowledge ada banyak online, tetapi macam saya selalu cakap, ada ramai trainer sekarang ni jurulatih fizikal yang kat luar sana yang sebenarnya kehilangan kerja, terutama yang komersial. Walaupun mereka tak jaga atlet apa semua, majoriti mereka adalah ex-atlet dan mereka mempunyai pengetahuan yang cukup. Mereka kebiasaannya mereka memang tak nak jadi pun jurulatih sport spesifik. Apa yang boleh dibuat, bayarlah mereka by session je. Contohnya, hire je seorang dua, aku nak buat benda ni. Biasanya head coach mempunyai lebih banyak pengetahuan berbanding mereka dari sudut sport spesifik. Tapi boleh digabungkan dengan pengetahuan mereka berkaitan dengan pembinaan fizikal ni. Bayarlah katakan RM50 je, tak banyak untuk satu sesi tu je, atau RM100. RM100 satu sesi dapat satu program.
dah lah, lepas tu kita tak panggil dia dah. Kita panggil dia mungkin next another berapa lama pula. Kalau ada mampu, ambil package yang jenis untuk atlet tu. Katakan atlet, biasakan diri cari juga atlet yang mana, ada setengah atlet dia mempunyai ibu bapa yang berkemampuan. Ada setengah atlet dia tak mampu, tapi mungkin ada kedai ke apa ke yang ada elok perniagaan masih berjalan, boleh sponsor. Sponsor contohnya RM500 untuk bayar seorang trainer untuk monitor sepanjang 3 bulan. Jadi bantu head coach. Kan? So benda tu kena dibiasakan mula dari sekarang. Maksudnya tak banyak RM500. Jangan duk target sponsorship yang RM10,000, RM20,000. Saya rasa kalau RM500, RM400, Ipoh contohnya, bandar yang besar, mesti adanya yang boleh, contohnya pam minyak, katakan. Pam minyak Petronas. Boleh tak jumpa owner dia, minta RM500 saja untuk sebulan. Saya nak 2 bulan je, RM1,000 lah 2 bulan. Bayar direct kepada coach berkenaan, tak payah bayar kat saya, tak payah collect duit. Bayar direct kepada coach conditioning yang kita dapat tu, mana-mana jurulatih fitness. So kat Ipoh ramai jurulatih fitness yang bertauliah lah, jangan cari mampu-mampu. Kan? Nah lepas tu dah minta dia bina program macam tadi. Kan? Bina dan pantau melalui online. Jadi dan cara tu coach pun follow. Bila coach dah follow, coach dapat knowledge, bukan kata kejam lah, tapi memanglah dah dapat knowledge, buat sendiri pula lepas tu. Kan? Jadi maksudnya ada kerjasama lah daripada fitness coach dan head coach tu sendirilah. Dan sebagai alternatif lain, kita mencari jurulatih luar untuk kita bekerjasama untuk melakukan latihan tersebut. Okey, untuk soalan seterusnya, Doktor, bagaimana nak beri keyakinan kepada atlet-atlet pada SUKMA nanti semuanya adalah pada level yang sama disebabkan faktor PKP yang menghadkan latihan. Cuma atlet yang mempunyai fitness yang tinggi saja boleh mencapai kejayaan. Maksudnya kita nak tekankan kepada atlet ni bahawa sekarang ni ada diorang pada di level yang sama saja. Seluruh negeri merasakan benda yang sama. Macam yang Hikmah dah explain tadi, slot dengan atlet tadi, kelebihan kita adalah COVID-19, kekurangan kita adalah COVID-19 dan kita punya peluang pun adalah COVID-19. Jadi pandangan Prof terhadap yang tu saya suka tu yang Hikmah cakap tadi tu. Betul. Yang peluang Agak kita adalah menarik. COVID-19. Ramai atlet kadang tak perasan. Bila situasi COVID-19, seorang semua terperangkap. Jadi kalau katakan waktu ni kita nak improve fizikal kita gila-gila, bila lagi? Sebabnya kita ada situasi di mana banyak benda tak berjalan. Kalau kita memang ada allowance, ada duduk rumah apa semua, so just train, improve physical. Fikir tu je. Fikir maksudnya aku kena ambil peluang, tu yang kena cari juga training program macam mana semua tu, dan cuba applykan program tu. Sebab dengan tanggapan, orang lain mungkin tak akan dapat orang kata training yang macam aku ni. Cuba sedaya upaya dapatkan training outdoor, bukannya training indoor dalam rumah aja kan. So improvekan, especially kalau boleh maintain macam training macam suatu situasi biasa. Tu yang kelebihan tu. Jadi kalau nak kata motivation tu, saya bukan pakar motivasi kan. Kena tanya psikologi. Tetapi bagi saya senang satu cerita je. Kau nak buat apa lagi musim PKP ni? Itu je motivasi dia. Training je lah. Lepas tu kalau mencapai kecemerlangan dalam situasi macam sekarang, inilah peluang nak pergi ke national team ke dan sebagainya. Sebab dalam sejarah macam mana pun, kita tengok balik mana-mana coach yang dah lama bagi masyarakat ni, kita akan ada fasa di mana turun naik, tak kira sukan apa. Dia akan ada satu fasa contohnya, seluruh negara atlet-atlet semua lemah. Kalau waktu semua orang lemah tu kita improvekan, walaupun kita tak berbakat, kita ada chance juga wakil negara. Kau fikir macam tu je. Kan? Jadi kalau dapat macam tu, then you are going somewhere. Kena pula kalau kita memang ada bakat. Dan kita train pula. Sebabnya ramai atlet juga yang hilang motivasi, dan nak motivasi ni ikutlah benda-benda macam ni. Saya tengok ada banyak sangat webinar yang dari sudut sukan, psikologi, apa saja. Jadi salah satu nak bina kita kata motivation kita ni, involvekan banyak-banyak dengan benda-benda macam ni. Contohnya sekarang ni dekat musim Olimpik. Kalau katakan atlet, saya berani jamin ramai atlet ada media sosial. Berapa ramai yang follow Olimpik punya Facebook? Berapa ramai yang follow Twitter, Facebook Olimpik? Atlet-atlet Olimpik dan sebagainya. Bila kita follow benda macam ni, kejap-kejap macam atlet Olimpik, pam dia keluar. Saya yang tengok ni, aku bukan atlet ni. Aku tengok ada seorang ni UK punya atlet ke apa. Pam dia keluar kat Twitter dia. I'm an Olympian now. Pasal apa? Dia dah mendarat dekat Tokyo. Dia mendarat dekat Tokyo, dia cakap I'm an Olympian now. Aku ni yang tak pernah pergi Olimpik ni. Duk tengok dalam TV je. Kita pun rasa seriau naik. Kata, semangat kan. So bestnya kalau boleh cakap. Jadi kalau anda ada atlet yang sedang training, lagilah. You should be developing environment yang macam tu. Kan? Media sosial wajib ada idola-idola sukan anda dan juga Olimpik punya konser semua tu punya link supaya kita sentiasa motivated. Contohnya sekarang kita ada Azizul, dia ada Twitter dia ada Facebook dia, follow. Kan kita akan semangat. Kena pula dia sekarang buat video YouTube lah apa tunjuk macam baru ni saya tengok 2-3 hari lepas dia baru beli alat gym spesifik untuk buat dekat tempat dia, diminta cepat hantar semua. Kita tengok pun makin semangat. Jadi kepada atlet, gunakan media sosial anda untuk improvekan mental anda.
Kan. Sudah attach dengan semua yang dunia-dunia tu. Kalau setakat duk attach dalaman kawan-kawan yang biasa-biasa je tak guna. Bila kita bersama dengan power ni kita pun kan semangat. Okey. Jadi itu berbalik kepada atlet tu sendiri ya, Doktor. Macam mana dia nak bawa diri dia ke arah kejayaan tersebut. Dan berbalik kepada latihan, ada soalan beza super compensation dengan tapering. Pandangan Dr. Ikhwan. Perbezaan di antara tapering dengan super compensation. Super compensation tu adalah situasi di mana kita dah hampir peaking. Bukan hampir peaking. Sebenarnya super compensation, macam kalau saya tunjuk graf yang tadi tu, dia berlaku setiap kali kau training. Habis recovery, nak pergi adaptation tu, itu adalah super compensation. Jangan duk bayang super compensation tu sebagai satu fasa competition saja. Tapering adalah salah satu kaedah untuk mencapai super compensation. Itu suatu kita dah banyak fasa training tu. Jadi sekarang ni kita dah dekat competition. Jadi kita bagi taper. Kita bagi reduce volume, increase intensity, masa tu kita makan banyak, rehat banyak, tapi maintenance punya untuk quality tu ready. Jadi bila dekat competition, tubuh dalam keadaan ready, kita boleh perform. Itu yang perform tu adalah kerana hasil daripada super compensation berlaku yang adaptasi yang semua di recoverykan dengan elok apa semua. So itu tapering tu. Cuma tapering ni maksudnya dekat competition kita reducekan volume kan, sebab kita nak freshkan tubuh kita supaya berada pada peak yang paling tinggi. Tapi kita tak boleh rehat terus. Kalau kita rehat pasif terus, tubuh kita tak akan ada alertness dan kita tak akan ada physical readiness yang sepatutnya. Itu kalau dari sudut visual fizikal, kadang-kadang kita buat PAP, post activation potentiation. Pergi pom, lepas tu baru pergi perform. Dulu orang tak faham kenapalah suatu dulu masa dulu saya suka Bukit Jalil tu 98 aku muas kan. So atlet dunia, aku masa tu masih naif lah. Aku pun tak wakil negara apa semua pun, tapi dah kebetulan duduk kat situ, pergi tengok ni semua, patut tengok semua atlet dunia asyik-asyik nak masuk gym. Masuk gym pom pegawai. Itu 98 kan. Orang dah buat ala-ala super compensation buat ala-ala PAP kan. Untuk improve physical readiness, pump, letusan, and then terus body tu diaktifkan untuk next explosive motion dalam sukan dia. Tapi kita masa tu masih lagi duk kata seminggu sebelum competition berhenti main gym. Kan, sebab kesnya ada juga jurulatih suam fizikal tu, saya kata tadi nak cari jurulatih suam fizikal pun kena cari yang betul. Kan nanti dia datang dia bawa hypertrophy training program, dia dah buat bodybuilding, dia bagi atlet kita pula bodybuilding program, dia dah jadi bodybuilder. Bodybuilder adalah satu sukan. Bodybuilding punya sukan, kita ada sukan bodybuilding kan, kita ada pertandingan tu. Jadi jangan tertukar. Kalau orang bagi program bodybuilding pada atlet bola sepak, habislah. Because kajian dah menunjukkan hypertrophy training akan reduce speed dan sebagainya. Kalau ikut dari segi fizik, force equal to mass time acceleration. Kalau force boleh dihasilkan, maksudnya force ni hasilkan daya, boleh dihasilkan melalui banyak kaedah. Bila dihasilkan melalui kaedah mass, maksudnya kita improve hypertrophy dan sebagainya, maka dia akan jadi slow. Pasal dia berkaedah songsang dengan acceleration. Force equal to M darab A, FMA kan? Force darab M darab force sama dengan M darab A. So kalau M tinggi, hypertrophy, acceleration akan turun. Jadi kalau yang macam tu, bila kita nak train untuk speed power untuk sukan kita, biasanya mass tu kena mungkin rendah. Tu yang orang cadangkan sekarang ni, buat light training, light strength training, resistance. Sebab tu kadang-kadang nak resistance training tak perlu ada gym. Kan? Pakai weight vest ke apa ke, dia ringan je, 10% body weight. So dia boleh dapat speed yang hampir sama. Main badminton, pakai raket yang berat sikit, raket squash untuk training resistance. Tu pun dah berat. Kan? So mungkin kena ringan lagi. So that's where you need a proper strength conditioning coach, bukan fitness coach yang basic apa semua tu. Itu je. Baik Doktor, alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung program kita. Dan saya nak minta lah Doktor untuk ada kata-kata terakhir buat jurulatih kita, apa yang perlu diorang lihat balik, apa yang perlu dirancangkan daripada sekarang, adakah sudah terlewat, adakah masih lagi di peringkat awal untuk kita rangka program tersebut. Kata-kata terakhir daripada Doktor lah. Saya tak ada saya pertama sekali ucapkan Perak kepada MSN Perak, terima kasihlah kerana menjemput saya. Saya sentiasa merasakan saya amat wajib berkhidmat, orang kata membantu Perak ni, sebab saya berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang berada dalam negeri Perak. Jadi dari dulu aku tak ada masalah pun, aku ada je untuk membantu kan. Asal orang datang tak datang je, sebab kita in the end kita punya awam yang berkhidmat ni kita layan je orang datang sebab memang tugas hakiki. Itu yang pertama. Yang keduanya, tak mampu nak bantu banyak sebabnya satu, saya pun bukanlah seorang yang tahu semua benda. Tapi ramai dalam kalangan jurulatih juga merupakan mereka lebih berpengalaman. Cuma dari sudut persediaan sekarang ni, saya
bantu banyak kawan-kawan saya yang berada di negeri-negeri lain juga. Saya dah pergi yang 2-3 minggu lepas pun saya pergi kat kawan-kawan yang dekat Johor, dekat Kedah. So saya perhatikan sebenarnya macam Ikhmal cakap tadi lah. Memang ini this is the advantage kepada siapa yang sanggup ambil. Itu kerana semua orang dalam keadaan COVID, so ramai yang buat macam-macam program tetapi sebenarnya kadang-kadang ada atlet duduk rehat je. Jadi bila lagi kita nak ambil peluang? Jadi kalau kata terlewat, saya tak rasa lewat sebabnya ni bulan baru masuk bulan Julai. So minimum untuk improvement fizikal kurang-kurang 4 bulan tu ada. Jadi kita ada sampai tahun depan. So masih ada lebih daripada 4-5 bulan untuk develop fizikal tu. Dalam keadaan orang lain pun mungkin duduk tidur-tidur juga. Jadi jangan tinggalkan macam ni. Dan satu lagi program macam ni MSN Perak, saya harap bila MSN Perak buat program yang bersifat pendidikan, heret sekali atlet. Maksudnya suruh dia masuk. Kadang-kadang dia nak basuh basikal ke apa ke, dia nak cuci enjin motor dia ke, cakap dia tak apa. Hang pasang je handphone tu, loudspeaker hang dengar atau pakai earphone. Bila dia dengar, dia dapat knowledge banyak sikit, educated athlete akan jadi asset kepada jurulatih dia. This is what happened to Korea dan sebagainya. So coach bukan setakat coach educated, you need educated athlete untuk memastikan atlet yang boleh jaga urus diri sendiri juga. Kan? Sebab coach kita faham, coach banyak kerja juga. Sebab tu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua jurulatih yang lama-lama tu yang berada dalam pasukan Perak dan kebangsaan semua ni. Semenjak saya rasa dari zaman saya sekolah pun dia orang dah ada apa semua, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas jasa bakti pada negara lah sebenarnya. Kan? Sebab itulah orang-orang macam saya semua boleh lahir. Sebab kami dilahirkan oleh jurulatih-jurulatih yang tak bosan berada melakukan kerja yang diminat. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf lah sekiranya ada tersalah tu. Okey. Okay, doktor. Yang terakhir doktor, macam mana macam mana jurulatih ni nak menghubungi doktor? Adakah melalui Facebook ke, daripada FB Live ke, untuk tengok lepas ni apa kelas-kelas yang doktor sampaikan melalui medium? Saya Facebook letakkan semuanya YouTube dekat nurikhwan.com ataupun sigconditioning.com. So boleh buka akaun website tersebut, boleh typekan dekat WhatsApp ke apa ke, sigconditioning.com. Saya memang saya buat website tu sonok-sonok je, dan satu lagi kerana keperluan juga. Sebabnya kami pensyarah asalnya diminta buat portfolio dekat online. Lepas tu aku ni jenis kaki suka godek juga, tu yang zaman kat Bukit Jalil tu yang panggil gadget. Gadget tu sebab aku suka godek barang lah, kan, komputer sebagainya. Jadi saya buat benda tu, saya ada letak dalam tu ada banyak benda. Memang kerja saya penyelidik, saya buat banyak research. Research tu penulisan dia kadang-kadang terlalu complicated ataupun tidak mudah untuk atlet dan jurulatih. Tapi saya buat juga blog-blog, dan sekarang ni saya banyak terima jemputan yang macam ni. Orang bayar tak bayar aku tak peduli, aku buat je selagi mana mampu, sebabnya lebih kepada nak rekodkan. Sebab tu saya seronok bila orang kata dia nak rekod letak kat Facebook Live, saya ambil link tu, saya letak semua kat website saya supaya orang boleh pergi pada topik-topik berlainan tu dan cuba dapatkan sedikit pemahaman lah. Saya cuba cerita dalam bahasa Melayu yang paling mudah supaya knowledge tu berkembang lebih banyak. Jadi sigconditioning.com ataupun nurikhwan.com. Dua-dua tu sama je sampai dia. Okey, kepada jurulatih semua boleh take note lah apa yang Dr. Ikhwan cakap tu, boleh melayari juga, dan rasanya boleh juga melayari Facebook Sport Catalyst ya doktor. Sport Catalyst yang saya selalu keluar, saya kadang-kadang keluar, tapi majoriti tak lah, tapi kawan saya Fly ni, Syaril ni, dengan Din, kita punya Hafizuddin, coach rugby tu, mereka memang buat benda ni setiap Sabtu malam. So jangan lupa Sabtu malam, ini Sabtu malam ni ada rasanya, malam ni dengan coach rugby Malaysia. Memang yang tu kita plan untuk jemput coaches, kita panggil coach yang practitioner. Setiap masa kita cuba panggil dan combinekan dengan ahli akademik dan sebagainya untuk buat dalam bahasa mudah lah, talk show. Kan kami bukanlah Astro dan bukanlah orang kata organisasi penyiaran yang profesional, tapi kami cuba buat terbaik, terutamanya Syaril lah, terima kasih pada dia, ini inisiatif dia yang salah foundernya. Kan, so setiap minggu kita cuba panggil kawan-kawan kami yang mana yang sanggup lah, kami pun tak ada duit nak bayar, jadi dia orang appeal tu adalah demi negara lah orang kata, untuk menyumbang ilmu. Jadi malam ni ada pukul 9 malam setiap Sabtu, Sport Catalyst. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program pendidikan sains sukan kita yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri Perak, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Madya Dr. Nurikhwan Muhammad, iaitu Profesor Madya Latihan Kekuatan dan Sukan Fizikal Fakulti Sains Sukan Kejurutihan UPSI, kerana sudi bersama kita pada slot petang ini, dan yang bertajuk perancangan isi padu dan intensiti latihan kepada atlet. Jadi majlis merakamkan juga terima kasih lagi sekali kepada doktor dan semua jurulatih yang terlibat pada sesi petang ini, dan diharapkan input-input yang datang daripada Dr. Ikhwan ini membantu jurulatih kita untuk merancang latihan ketika pandemik COVID-19 ini, sebab kita tak tahu sampai bila pandemik COVID-19 ini akan berlaku. Betul. Jadi ini adalah satu medium daripada Majlis Sukan kepada jurulatih
dalam membantu mereka merangka latihan. Jadi kita jumpa di lain masa insya-Allah. Terima kasih. Allah. Yang baik yang datang daripada Allah SWT, yang buruknya datang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, assalamualaikum.